Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah dapat lagi kita kembali ke majlis ilmu pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan panduan jalan untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla, di mana manusia hidup sentiasa mengharapkan bimbingan dan panduan daripada Allah dan Rasulnya serta huraian yang disampaikan oleh para ulama'. Kalau tidak, kita terumbang-ambing ke arah mana yang kita nak tuju, jalan mana yang kita nak pakai dan bagaimana pendekatan yang kita nak bawa. Kita telah sampai kepada bab yang ke-11, Kitab Adabis Suhbati wal Ukhuwah wa Mu'asyaratil Khalqi wa nahwi dhalik. Kitab yang menyebut tentang adab-adab persahabatan. Kita bersahabat, apakah adab dia? Dan persaudaraan al-ukhuwah, dan pergaulan dengan makhluk dan seumpamanya. Jadi beberapa adab ini sangat penting, khususnya di zaman kita hari ini, di zaman kelonggaran etika ataupun adab. Walaupun sama-sama kita, sama-sama orang Islam, bahkan sama-sama para pendakwah, orang awam, para ulama', memerlukan kepada tazkirah ataupun peringatan seperti ini, kerana kealpaan kita terhadap adab ini membawa kita kepada terjerumus ke lembah yang tidak dipuji akhir keakibatnya. Perpaduan adalah hasil daripada akhlak yang baik, manakala perpecahan pula berpunca daripada akhlak yang buruk. Itu je skema dia. Kalau boleh bersatu, maknanya akhlak yang baik. Berpecah, buruk. Ini kerana akhlak yang mulia menghasilkan kasih sayang dan permuafakatan, manakala akhlak yang buruk menghasilkan sikap benci-membenci dan saling pulau-memulau antara satu sama lain. Kelebihan akhlak yang mulia adalah jelas dan banyak hadis yang menyebut mengenainya. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Artinya, tidak pada hari kiamat kelak tiada suatu perkara pun pada timbangan amal orang mukmin yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Maknanya akhlak yang mulia ini merupakan timbangan yang tinggi. Semestinya selepas syahadat, selepas kita bersyahadah. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi, dan Tirmizi mensahihkannya dan dihuraikan juga oleh para ulama mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah wasawi'ukum akhlaqa." Artinya, sungguhnya orang yang paling aku kasihi dan paling hampir denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kamu. Manakala orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat ialah orang yang buruk akhlak di kalangan kamu. Na'udzubillah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Al-Munziri menyebutnya dalam kitab At-Targhib dan berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya adalah sahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Hadis umpama ini juga diriwayatkan daripada Jabir dan Abu Hurairah. Ini menunjukkan kepada kita tentang betapa tingginya kedudukan akhlak yang mulia. Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke syurga. Su'ilan Nabi an akthar ma yudkhilun nas al-jannah. Amalan yang banyak membawa ke syurga, apa dia?
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitulah taqwa Allah wa husnul khuluq. Dua, taqwa Allah, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Hadis ini dalam At-Tirmizi dan juga dikatakan hadis ini hasan. Berhubung dengan kecintaan kerana Allah, disebut dengan nama al-mahabbatu fillah. Al-mahabbah, cinta kerana Allah. Kita kasih ke orang bukan kerana sebab tertentu, tapi kita sayang kepada dia kerana semata-mata kerana Allah. Terdapat hadis dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Itu makna Sahihain. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya saja. 7 golongan itu, salah satu daripadanya yang disebut warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitu 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, mereka berhimpun atau bertemu kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Ini kelebihan yang menyebut tentang al-mahabbah, sayang kita kerana Allah. Mana kita mencintai seorang betul-betul kerana kita sayang pada dia lillahi ta'ala. Sukar nak cari macam ni di zaman kita hari ni, agak susah. Orang boleh sayang dengan kedudukan kita, dengan pangkat kita, dengan kehebatan kita, tapi kalau belum tentu kalau kita tidak ada perkara itu, orang akan sayang dengan kita. Dalam hadis yang lain menyebut bahawa Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya wa haqqat mahabbati al mutazawirina fiyya. Artinya, aku pasti mengasihi orang yang kasih mengasihi kerana aku. Aku pasti mengasihi orang yang saling membelanjakan hartanya kerana aku. Dan aku pasti mengasihi orang yang ziarah menziarahi kerana aku. Hadis ini riwayat Imam Malik dengan sanad yang sahih daripada Muaz bin Jabal. Cerita dia panjang, tapi cerita kalau kita baca saja pun cerita ini sangat jelas kepada kita. Dan bab ini memang panjang. Dalam hadis yang lain juga menyebut awsaqa ural iman an tuhibba fillah wa tabghud fillah. Ikatan iman yang paling kukuh ialah kamu mencintai kerana Allah dan membenci juga kerana Allah. Hadis ini dalam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Terdapat banyak hadis yang menyebut mengenai perkara yang tersebut di atas ini. Kalau nak panjang sikit, tengok dalam rakaman yang satu kuliah tajuk dia berkasih sayang kerana Allah. Lebih kurang 1 jam kita cerita tajuk ni saja, kasih sayang kerana Allah. Cuba tengok dalam YouTube tu ada. Ketahuilah bahawa sesiapa yang mengasihi kerana Allah pasti akan membenci kerana Allah. Apabila kamu mengasihi seseorang kerana ketaatannya kepada Allah, kamu juga pasti membencinya apabila dia menderhakai Allah. Jadi kita kena bagi 2. Dia taat, kita sayang. Yang dia maksiat, kita benci. Ini kerana sesiapa yang mengasihi seorang kerana sebab tertentu pasti akan benci apabila wujud sebab yang berlawanan. Sesiapa yang memiliki sifat yang terpuji dan juga sifat yang dibenci, kamu hendaklah mencintainya pada satu aspek dan membencinya pada aspek yang lain. Kita boleh kata kita berkawan dengan dia dalam bab ini, dan dalam bab yang tertentu kita tidak boleh berkawan dalam tajuk itu. Ini yang saya selalu buat skill, kita kata persahabatan kita dengan orang biar ada kira-kira matematik yang betul, 1 hingga 100. Mana kita boleh menyayangi dia 80%. 20 lagi sebab dia ada kesalahan, kita kata kita tak suka perkara itu. Tapi kalau kita buat 100 dengan kosong, itu bahaya. Kenapa kamu tak kawan dengan dia? Sebab ada masalah dia tu. Apa masalah? 5% yang masalah. Yang 95 lagi dia okey, dia baik semua. Kenapa kita nak abaikan, nak campur dia dalam tong sampah? Ini yang jadi mizan ukuran yang pincang di zaman kita hari ini, yang menjadi tidak stabil dan tidak tawazun, tidak seimbang apabila kita guna
pendekatan 0-100. Ini jadi bahaya. Tengok, dalam kitab kita ajar kepada kita, kita boleh sayang kepada dia dalam perkara-perkara yang sama, yang baik, dan kita juga boleh tidak sayang kepada dia dalam perkara yang tidak baik. Kamu seharusnya mengasihi seorang Muslim kerana Islamnya dan membencinya kerana maksiat yang dilakukannya. Persahabatan kamu dengannya sentiasa berada dalam keadaan sederhana, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu melampau. Ini sesuai dengan kata-kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, habibaka haunamma. Mu sayang kepada orang, biar berpada. Benci pun biar pada. Kadang-kadang kita, bila kita sayang, kita puji melampau-lampau. Seolah-olah atas dunia yang tak ada orang lebih baik daripada orang ni. Tapi kalau kita benci, habis. Dia tungging terbalik 36 darjah. Mana boleh. Jadi sayang biar ada had yang tertentu. Jika berlaku kesilapan yang tidak disengajakan darinya dan dia menyesal dengan perbuatan tersebut, lebih baik kamu menutup kesilapan tersebut. Sekiranya dia melakukannya secara berterusan, kamu mestilah menunjukkan riak-riak kebencianmu kepadanya dengan berpaling muka dan menjauhinya. Dia juga boleh bercakap kasar dengannya berdasarkan kadar maksiat yang dilakukannya. Kita tengok maslahah lah, apa benda yang kita boleh buat. Habis ini mukaddimah tentang adab-adab pergaulan. Kemudian kita nak tengok kategori manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita termasuk di kalangan orang yang baik. Wa'lam annal mukhalif li amrillahi ta'ala ala aqsam. Orang yang melanggar perintah Allah terbagi kepada 3 golongan. Sebagaimana berikut. Orang langgar perintah ni ada 3 kategori manusia. Awalan an yakuna kafiran. Yang pertama, golongan kafir. Ini senang. Orang panggil mudah nak buat kira-kira. Sebab kita tahu dia tidak Islam. Dia tidak Islam, kira-kira kita dengan dia, boleh kita tahu. Ini orang bukan Islam. Kalau dia buat apa-apa pun, kita tahu dah dia memang kafir. Walaupun hari ni tak boleh sebut kafir, kena sebut non-Muslim. Itu bahasa sekarang. Dia panggil bahasa murni. Kalau kata kafir tak boleh. Non-Muslim boleh. Sama juga, non-Muslim maknanya kafir. Ini nak pergi ke mana? Terjemahan dia macam, tapi lebih lembut lah, lebih lunak lah. Kalau kata, ini dia bukan Muslim. Jadi kita kata, ini kawan saya tapi belum Islam. Kan lebih dekat. Kalau kata, ini kawan saya tapi dia kafir. Agak-agak. Dia pun tak nak minum air dengan kita dah. Dia kata, bahaya dia ni. Kafir terus bagi ni. Angkat borong ini. Sekiranya kafir harbi. Allah, dia bagi yang kafir harbi selalu. Tuan-tuan kenal dekat kafir harbi ni apa benda? Takkan tak kenal. Dalam TV keluar, dalam sat khabar keluar, kafir harbi. Macam boleh tak kenal lagi? Saya mau baru kenal sehari dua ni kafir harbi. Sebab sepanjang saya hidup di Malaysia ni, saya tak jumpa kafir harbi kecuali di saat-saat akhir setahun dua kebelakangan ni, baru kenal. Ini satu fenomena yang cukup membahayakan keharmonian masyarakat dalam negara majmuk seperti Malaysia. Apabila mari pendakwah-pendakwah, penceramah-penceramah yang diupah untuk bercakap sedemikian, mendakwa orang kafir, orang yang bukan Islam di Malaysia ni kafir harbi, tuan-tuan kena ingat, kafir harbi ni siapa? Tengok dia punya takrif. Kafir harbi ni dia berhak diperangi dan diperhambakan sekiranya ditawan. Orang kafir, dia panggil ahlul zimmah, orang ahlul kitab yang duduk dalam negara kita, mereka berpegang dengan kitab dia, tapi dia duduk dalam negara Islam, dia panggil ahlul zimmah orang ni. Orang ni tak boleh diusik, tak boleh dikacau dia punya kedudukan. Satu lagi kafir yang datang minta keamanan yang kita beri kepada dia, kebebasan duduk dalam negara kita dengan syarat tertentu. Ini juga tidak ada, bukan kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang telah diberi pilihan. Sama ada kamu duduk di bawah pemerintahan Islam, kamu taat kepada kami dengan bayar jizyah, ataupun kamu masuk Islam, atau kita lawan. Maka mereka memilih yang ketiga, nak berdepan, nak berlawan dengan Islam. Ketika itu diberi tempoh kepada dia beberapa masa lama, dan mereka boleh buat persiapan untuk berperang. Jadi bila berlaku perang ini, mana kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita, lawan dengan senjata. Maka ketika itu kalau berlaku peperangan, orang Islam dapat menangkap mereka, maka yang biasanya laki-laki akan dibunuh sebab dia lawan kita dengan senjata. Tetapi anak-anak dia, harta benda dia, orang perempuan dia akan dijadikan tawanan perang. Ini yang disebut dengan nama kafir harbi. Sangat besar dia punya kesan dia kerana halal darah. Kafir harbi ni orang yang halal darah, yang boleh kita bunuh dia di mana saja kita jumpa.
Jadi kena ingat. Pasal itulah saya kata, kalau berlaku huru-hara dalam negara Malaysia ini, hasil daripada 2-3 orang penceramah yang celupar mulut ini, siapa yang beri ruang kepada penceramah tersebut bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa bawa orang ni masuk kampung, masuk bandar, masuk TV, suruh ceramah kata kafir harbi, yang akhirnya bila menimbul huru-hara, siapa yang bertanggungjawab? Ini bukan benda main-main. Kita ada ulama, kita ada ahli fatwa, kita ada rujukan kitab-kitab fiqh. Nak letak satu kafir harbi tidak semudah yang bukan boleh buat cakap-cakap main atas pentah politik saja. Jadi ada sempadan dia. Baik. Jadi kalau golongan itu kafir harbi, tidak ada lagi dia ni berhak diperangi dan diperhambakan sekiranya ditawan. Tidak ada lagi penghinaan lebih daripada kedua-dua perkara tersebut. Sekiranya kafir zimmi, kita tidak harus menyakitinya. Bahkan terdapat banyak riwayat-riwayat yang Nabi kita larang. Walau bagaimanapun, jangan kamu melayani mereka dengan layanan mesra dan hendaklah menampakkan kehinaan diri mereka kerana pegangan mereka. Seperti tidak memberi laluan selesa kepada mereka serta tidak memberi salam kepadanya. Sekiranya dia memberi salam, adalah dijawab wa'alaika sahaja. Kita dah belajar dah dulu. Dalam adab salam, boleh ke tidak kalau orang bukan Islam beri salam kepada kita? Kita nak beri salam kepada dia tak boleh. Tapi kalau dia beri, macam mana nak jawab? Telah dihuraikan oleh para ulama. Yang paling selesai masalah wa'alaikum. Assalamualaikum. Kalau dia kata apa, kita jawab wa'alaikum ke atas kamu. Apa yang kamu nak? Mana kalau dia bagi salam baik, dia dapat yang baik. Kalau dia bagi salam niat tak baik, maka dia dapat apa yang dia buat. Tindakan yang lebih baik ialah tidak bergaul dan bermuamalah dengannya serta tidak makan bersamanya. Makruh bergurau senda dan bermesra dengan mereka sebagaimana yang kamu lakukan terhadap sahabat-sahabat kamu yang lain. Itu golongan yang pertama, jelas. Golongan yang kedua, ini agak sukar sedikit. Dia panggil golongan al-mubtadi', golongan ahli bid'ah. Siapa dia ahli bid'ah ni? Sekiranya mereka mengajak kepada perkara bid'ah yang boleh dihukum kafir, dia panggil al-bid'ah al-mukaffir. Mana perbuatan bid'ah dia ni terang-terang pergi minta pertolongan dengan Tok Kamat, dengan wali-wali, dengan pusu, dengan mana-mana sajalah, kubur apa, minta dengan hantu, dengan jin, maka terang perbuatan ini pergi kepada kufur. Apa jadi? Kedudukan mereka lebih berat daripada golongan zimmi, lebih jahat daripada golongan kafir. Ini kerana mereka tidak terikat dengan tuntutan jizyah dan juga akad zimmah. Jadi orang kafir ada tuntutan jizyah. Sekiranya mereka menyeru kepada bid'ah yang tidak dihukum kafir, mana masih lagi dalam skop benda yang khilaf, kita kata, perkara-perkara khilaf, kedudukan antaranya dengan Allah Ta'ala lebih ringan daripada golongan kafir. Mana-mana masih lagi boleh kita berkawan dalam hak yang tentu. Walau bagaimanapun, mengingkari golongan ini lebih ditekankan daripada mengingkari golongan kafir. Nak banding dengan ahli bid'ah dengan ahli kafir ni, bahaya bid'ah lagi. Sebab apa? Ini kerana kejahatan golongan kafir tidak mempengaruhi orang lain kerana kata-katanya tidak dipedulikan. Orang kafir kalau dia bercakap tentang agama Islam, orang ketawa. Kecuali musim-musim tertentu nak jadikan senjata, contohnya. Waktu-waktu tertentu pergi tanya orang kafir tentang undang-undang jenayah Islam. Apa pandangan awak kepada hudud, contohnya. Kenapa pergi tanya dia? Dia bersunat pun belum lagi. Ini yang jadi masalah kita ini. Kita provokasi orang bukan Islam dalam undang-undang Islam semata-mata nak memperlekehkan kawan. Perbuatan ini sangat bahaya kepada kita sendiri. Saya dalam masa yang terdekat telah diberitahu pergi ziarah di satu kampung. Dia kata, ustaz nak tahu orang ceramah kat sini. Saya kata nak dengar juga. Dia kata apa dia kata? Dia kata tuan-tuan sini memang kebuluran sangat kalau nak makan sup tangan. Anda kata tangan apa? Kalau tangan ayam sedap juga. Dia nak perli hudud. Sebab hudud ni potong tangan kalau orang mencuri. Permain sampai begitu sekali. Pergi tanya orang kampung nak, Allahu Akbar. Ini dahsyat permainan macam ni teruk. Jadi kita tengok orang yang ahli bid'ah ni lebih dah bahaya daripada kafir. Kafir jelas kalau dia lawan pun memang kerja dia. Walau bagaimanapun, mengingkari golongan ini lebih ditekankan daripada mengingkari golongan kafir. Ini kerana kejahatan golongan kafir tidak mempengaruhi orang lain kerana kata-katanya tidak dipedulikan. Berbeza dengan ahli bid'ah yang mengajak orang ramai supaya percaya kepada bid'ahnya kerana dia juga mendakwa bahawa apa yang diserunya adalah perkara benar. Jadi dia bawa Quran, bawa hadis.
boleh pakai guna pandangan-pandangan ulama. Apa nak buat? Mendakwa kita ni sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain yang tak sayang tu. Ini boleh menyesatkan manusia. Dia lebih berbahaya kerana dapat mempengaruhi orang lain. Oleh itu menzahirkan kebencian, memulau, memusuhi dan merendah-rendahkan pendirinya serta bersikap keras terhadapnya dan menjauhkan manusia daripadanya adalah perkara yang perlu dilakukan. Kerana itulah kita lihat hari ini iklan-iklan banyak di tepi jalan, dalam internet. Apabila majlis fatwa memutuskan ajaran orang ini sesat, tapi kenapa dibenarkan? Boleh buat maulid, al-maulid kubra, apa nama? Besar-besar iklan tu. Bahkan dihadiri oleh pemimpin negara. Fatwa kita di mana? Pergi. Ini yang jadi persoalan kita ini. Jadi tidak berwibawa lagi ahli-ahli fatwa. Apabila fatwa dicabuli dan dihadiri oleh pembesar-pembesar yang menyebabkan penguat kuasa tak akan boleh bertindak. Inilah kepincangan yang berlaku. Fatwa lain, tindakan lain. Tak nak buat. Ini golongan yang pertama, al-mubtadi' alladhi yad'una ila bid'ati. Orang bid'ah yang mengajak pada bid'ah, kepada ajaran dia. Golongan kategori yang kedua, al-mubtadi' al-'ami. Dia panggil ahli bid'ah orang awam. Orang awam ni tak tahu apa dia. Dia tahu orang kata baca ni, baca. Zikir ni, zikir. Buat macam ni, buat. Dah. Orang yang tidak mampu mempengaruhi orang ramai dan tidak dibimbangi menjadi ikutan. Kalau setakat pengikut biasa, apa jadi? Hukumnya adalah lebih ringan daripada golongan sebelumnya. Cara yang terbaik untuk menghadapinya ialah dengan menasihatinya secara lemah lembut. Hati orang awam cepat berubah. Biasanya orang awam ni mudah kalau didekati. Sekiranya nasihat cara baik tidak berkesan, sunat kepadanya berpaling dan tidak melayaninya jika tindakan tersebut pada pandangan ahli bid'ah merupakan satu tamparan atau penghinaan terhadap bid'ahnya itu. Ini dia panggil, kita nak pulau dia tu dengan syarat dia terasa kita pulau. Tapi kalau kita ada 3 orang yang pulau, yang penyokong banyak lagi, tidak memberi kesan apa-apa. Baik kita pergi dan kita nasihat dia, ke macam mana cara, kena fikir. Sekiranya cara sedemikian tidak berkesan kerana tabiatnya yang telah jumud. Mana jumud ni orang keras sangatlah, kering dah dia tu. Nasihat pun tak jadi, apa pun tak jadi. Kalau setakat SMS tu buat kaya Selcom ya. Dia baca pun tidak, apa nak buat? Dan kepercayaan yang telah mendalam sehingga ke lubuk hati, maka tindakan memulau dan tidak menghiraukannya itu menjadi lebih utama. Aula. Jadi kita tak payah pergi lagi lah. Manakala sudah nasihat, sudah bincang baik-baik, dia masih lagi berdegil dengan nak juga kepada perbuatan-perbuatan mungkar yang bid'ah dia tadi, Syekh kata, baiklah kita pulaukan dia, jadi tak payah kita pergi. Tak berkelahi dengan dia, cuma kita tak pergi majlisnya. Ini kerana apabila keburukan atau kekejian sesuatu bid'ah itu tidak ditunjukkan secara bersungguh-sungguh, ia akan merebak di tengah-tengah masyarakat dan kerosakan yang lebih besar akan berlaku. Memanglah hari ini kita tengok, cuma para pendakwah kena buat juga satu jadual ataupun perkara-perkara asas yang disebut sebagai bid'ah yang betul-betul mungkar yang tidak ada khilaf. Kemudian satu lagi bid'ah kategori di bawah skup khilaf, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang khilaf pun kita jadikan yang tak khilaf, yang akhirnya kita tidak tahu dengan siapa kita nak berkawan. Itu pun satu masalah. Aku nak berkawan dengan siapa? Tengok ustaz ni ada silap sikit, terus diboikot. Sedangkan ilmu yang dia beri 95% tepat dengan sunnah contohnya. Jadi kita kehilangan banyak tenaga kita hilang sebab kita tidak teliti, tidak detail dalam pelaksanaan nak memulau ataupun nak meninggalkan kawan-kawan kita yang terlibat dengan bid'ah ini. Yang ketiga, golongan yang ketiga, iaitulah golongan yang mendahulukan maksiat dengan perbuatan tetapi tidak membabitkan pegangan akidah. Dia kata al-'asi bi fi'lihi la bi'tiqadihi. Ini boleh katakan inilah hak ramainya. Akidahnya betul, beriman kepada Allah,
berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam perbuatan, dalam amalan dikira asi, orang yang maksiat bi fi'lihi, dengan perbuatan dia. Sekiranya maksiat tersebut sampai ke tahap mengganggu dan menyakiti orang lain, seperti menzalimi, merampas, bersaksi palsu, mengumpat, mengadu domba dan seumpamanya, dia perlu dipulau dan tidak dipedulikan serta tidak bermuamalah dengannya. Jadi kalau bukan main-main dah ni. Dia punya, walaupun dia maksiat tapi agak keras dia punya maksiat dia ni, baiklah kita pulau dia, tak payah berkawan dengan dia. Demikian juga orang yang menyeru kepada perkara yang merosakkan, seperti menyeru kepada pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Buat majlis-majlis, menganjurkan majlis yang memang merosakkan, contohnya. Dan menyediakan sebab-sebab yang mendorong kepada meminum arak dan sebagainya. Kita buat pesta yang bebas, pencegah maksiat tak boleh pergi. Tindakan yang sewajarnya diambil ialah menghina, memulau dan berpaling daripadanya, yakni tidak melayaninya ataupun tidak memberi sokongan kepada mereka. Itu maksiat yang dia buat, yang pergi kepada orang lain. Satu lagi kategori, manakala orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maknanya dia panggil maksiat peribadi. Dengan melakukan maksiat seperti minum arak, berzina, mencuri, atau meninggalkan yang wajib, tak solat, tak puasa secara sembunyi-sembunyi, kesannya lebih ringan. Walau bagaimanapun, jika terserempak ketika dia sedang melakukan maksiat tersebut, kita wajib mencegahnya dengan cara yang boleh menghalangnya. Kalau kena suruh, waktu dia buat maksiat, lepas buat maksiat tu, habislah. Sekiranya memberi nasihat boleh mencegahnya dan lebih bermanfaat kepadanya, hendaklah kita menasihatinya. Sekiranya tidak berkesan, teguran dan tindakan yang lebih keras perlu diambil. Kita nak keras macam mana kita seorang diri kan. Jadi kita kena ada kumpulan, kena ada pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. Pasal itulah timbul hari ni, kalau kita tengok orang buat maksiat, kita telefon ke penjaga maksiat, apakah kita termasuk di kalangan orang yang mengintip? Dia panggil tajasus. Kata tidak tajasus, ini memang depan mata kita dia buat mungkar. Kalau kita diam pula, bermakna kita tidak bekerja untuk melarang, mencegah benda mungkar yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita berpindah kepada bab yang berikutnya, faslun fi bayanis sifat. Sifat-sifat, fasal pada menyatakan sifat-sifat orang yang dipilih untuk dijadikan sahabat. Baik. Tadi kita kategori manusia, muqaddimah tentang ukhuwah fillah. Kita pindah kepada siapakah orang yang boleh kita berkawan. Tengoklah. Hari ni ramai kena unfriend nampaknya. Tak cukup sifat ni, buat terus. InsyaAllah ramai kawan-kawan kita yang baik-baik, insyaAllah. Kan? Kita dah pilih kawan yang terbaik, baiklah dia. Sifat-sifat ni, orang yang dipilih untuk dijadikan fi man takhtar suhbatahu. Kita nak pilih jadi kawan ni siapa? Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama kawannya. Oleh itu hendaklah seorang dari kamu melihat dengan siapakah dia berkawan. Hadis ini dalam Abu Daud dengan sanadnya hasan. Jadi kita kena tahu. Sebab kawan mempengaruhi. Kalau kita berkawan dengan orang baik, dia asyik SMS je kita. Hari Ahad ni ada kuliah. Ni ada. Hari Ahad ni ada expo. Asyik expo. Oh ini terbaik ni. Dia punya tawaran offer mengatasi. Tak jumpa dah lepas hari ni. Jadi macam mana nak pergi? Nak pergi kuliah ke nak pergi expo? Itu simple lah bandingan yang paling mudah. Kalau kawan yang baik, dia selalu mengingatkan kita. Tapi terlebih baik pun susah juga. Hari ni penuh masuk ni. Esok 1 Rajab, puasa belaka. Tak tahu mari mana pula hadis. Ini pun terlebih baik kawan pun susah juga. Allah. Tapi kita kawan orang yang baik, kerana itulah saya bagi nasihat kepada, di antara tip yang kita bagi nasihat, kita boleh bekerja berdakwah melalui ujung jari kita, tapi pastikan ustaz-ustaz yang kita nak ambil maklumat tu, dipastikan orang ni memang teliti. Dia tak akan letak
di Facebook dia tu kecuali maklumat yang dia pasti betul. Hadisnya diterima, amalannya ada sanad, baru betul. Kalau tidak, pening. 2-3 hari sebelum masuk Rajab ni, Masya Allah. Saya duduk kerja, duduk jawab soalannya. Jawab ini cerita karu. Orang lain pula tanya. Macam mana nak jawab? Banyak sangat cerita tak? Jadi baik. Ini adab. Seorang itu akan duduk di atas agama kawan dia. Macam juga kata-kata hikmah yang mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia mengikut cara hidup, gaya hidup pemimpin. Itu pun satu. Kalau pemimpin dia apa ni, Ibnu Katsir contohnya bawa dalam kitab dia Al-Bidayah. Dia cerita di zaman khalifah ni orang duk sibuk. Pasal khalifah tu suka buat bangunan. Jadi orang duk cara rumah kamu macam mana, banglo kamu macam mana. Khalifah ni suka jaga hamba. Jadi orang duk tanya isteri kamu macam mana, cantik ke tidak. Oh, kahwin tambah dah belum lagi. Mari zaman Umar bin Abdul Aziz, oleh kerana Umar ni seorang yang warak, orang duk bincang tentang anak kita hafal Quran ke tidak. Kita dah baca Quran berapa kali. Jadi suasana itu mempengaruhi. Suasana mempengaruhi. Kerana itulah kita sangat bahaya kita berkawan dengan orang-orang yang tidak memahami agama. Bukan semua orang sesuai dijadikan sahabat. Seorang sahabat mestilah mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang istimewa menurut faedah-faedah yang dicari daripada persahabatan tersebut. Kita nak berkawan dengan orang, biar ada faedah. Tengok. Yang pertama, tanda. Faedah dunia. Kita nak faedah ni, dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Faedah-faedah tersebut tidak ada faedah duniawi, seperti mengambil manfaat daripada harta dan pangkat. Jadi kalau dia ni orang kaya, pemurah pula, baik kita kawan dengan dia kan. Nak minta derma mudah. Orang ada pangkat, nak minta tolong senang. Kita berbangga, siapa? Kawan saya tu. Allahuakbar. Boleh sebut kawan, tak apa dah. Walaupun lepas turun kereta dah jalan kaki kita. Tapi bangga boleh menumpang tuah orang besar kata orang. Itu faedah duniawi. Atau semata-mata untuk berdampingan dan berbual-bual. Itu faedah kecil lah, faedah sementara. Kedua-dua faedah ini bukannya matlamat sebenar dari persahabatan. Faedah sebenar yang menjadi matlamat persahabatan ialah faedah diniyah, faedah agama. Jadi kita ambil faedah dunia ni untuk benda yang boleh bermanfaat, yang boleh beri manfaat kepada kita, kawan-kawan, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, boleh mengajak kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kawan. Tapi faedah yang besar ada dalam faedah agama ini. Kita lihat faedah agama dalam persahabatan pula mengandungi beberapa tujuan yang berbeza sebagaimana berikut. Yang pertama, mengambil faedah dari sudut ilmu dan amal. Ini ingat. Aku berkawan dengan orang ni boleh faedah ke tidak? Jawabnya boleh. Apa dia faedah? Kita boleh ilmu. Kalau dia ni tidak ahli ilmu, bukan ustaz, orang biasa, tapi dia juga orang yang suka menyebarkan ilmu. Hari ni Masya Allah, nak sebar ilmu senang. Melalui CD boleh, melalui video, melalui alat-alat sebaran yang cukup mudah. Dia ada di tempat kita. Ataupun dia tolong bawa kita pergi ke kuliah-kuliah. Allahu Akbar. Jadi kita kena tengok sama. Kalau dia ni orang alim, kita dapatkan ilmu dia. Ataupun kita boleh contohi amal dia, mengikut amalan. Yang kedua, mengambil faedah daripada kedudukan dan pangkatnya dengan tujuan memelihara diri daripada diganggu oleh orang yang kotor hatinya dan menghalangnya dari ibadat. Jadi kita berkawan dengan orang ni, jadi orang menyebabkan orang tak berani nak kacau kita. Jangan main. Dia ni kena belakang orang tu, tak usah duduk kacau lah, biar dia ibadat kat situ ya. Dia panggil, kalau zaman Nabi dulu dia panggil hakul jiwar. Kan Nabi pernah masuk jiwar di bawah Mut'im bin Adi, waktu Nabi dihalang nak balik daripada Taif, dihalang masuk Mekah. Maka Nabi guna Mut'im bin Adi, walaupun Mut'im ini bukan ketika itu masih tidak Islam, tapi dia bawa Nabi masuk. Sayyidina Abu Bakar dibawa Ibnu Darinnah masuk Mekah di bawah kawalan dia. Dia kata Abu Bakar di bawah kawalan aku. Dia bukan Islam. Jadi dia beri pelindungan ketika itu. Jadi ada kalanya kita berkawan dengan orang-orang yang ada kedudukan, ada faedahnya untuk dakwah kita. Dia kata ustaz tu tak apalah, walaupun bagi je kelulusan dia nak ceramah mana-mana, sebab dia kenal orang besar, ada juga faedahnya kan. Tapi jangan kita terlebih faedah pula. Yang ketiga, mengambil faedah dari hartanya agar keperluannya mencukupi. Dengan itu dia tidak perlu menghabiskan waktu kerana mencari rezeki. Jadi kita duk khidmat kepada orang yang kaya, akan ada faedahnya. Yang keempat, meminta tolong dalam melakukan kerja-kerja penting dan mustahak. Dengan itu sahabat menjadi bekalan ketika ditimpa musibah dan kekuatan dalam semua keadaan. Jadi kita nak orang macam ni. Kita senang, dia gembira sekali dengan kita. Kita susah, dia beri pertolongan.
Yang kelima, yang tinggi darjatnya, dia kata mengharapkan syafaat pada hari akhirat, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf. Dia kata istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Hendaklah kamu mendapat ramai sahabat-sahabat yang baik. Sesungguhnya bagi setiap mukmin itu ada syafaat, ada pertolongan pada hari akhirat. Jadi orang yang baik-baik dia akan tolong kawan dia. Itu 5 faedah dari sudut agamanya dan dari sudut yang lainnya yang kita dapat, yang kita kena dapat dengan kita berkawan. Fahazi fawaidun, setiap faedah tersebut tidak akan berhasil melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Tadi faedah yang kita nak. Ini apakah syarat nak dapat faedah tersebut? Belajar sikit. Ada 4 syarat. Secara keseluruhannya terdapat 5 ciri sahabat yang baik. Tanda. Yang pertama berakal. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga bukan golongan fasik, orang yang ahli maksiat. Yang keempat bukan ahli bid'ah. Yang kelima tidak tamak atau rakus dengan dunia. Kalau ada 5 kategori ni, jauh. Biarlah duduk seorang diri, tak ada kawan pun tak apa. Yang pertama, orang yang kita nak kawan tu biarlah seorang yang berakal. Ia merupakan ciri yang paling asas, kerana bersahabat dengan orang bodoh dan tidak berakal adalah sia-sia. Buat main hilang puah boleh tak? Jumpa dengan budak-budak yang tak betul ni. Orang panggil buat buah tepi jalan gitu boleh lah. Tapi kalau nak minta pandangan dia, buat apa? Ini kerana dia mungkin ingin membantu kamu, tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu memudaratkan kamu. Dia nak bantu kita, dia memudaratkan kita. Dengar ada cerita seorang raja terkentut tengah solat. Kau tak dengar lagi sini? Dengar dah? Dengar dah, malah nak uyak. Dia raja ni pergi solat, ramai-ramai terlepas kentut, pom bunyi. Imam tu tengok. Jadi bila nak solat, siapa dia yang tak ada wuduk ni? Itu masalah. Siapa yang tak ada wuduk? Raja nak bangun pergi ambil wuduk, malu. Senyap. Imam akhirnya ambil orang dekat sebelah raja. Dia kata, awak berketuk tadi, bangun pergi ambil wuduk. Satu masjid bising. Siapa pula tak ada ni? Jadi si pakcik ni mempertahankan hak dia walaupun dia tidak raja. Dia kata, tak, saya tak ketuk, raja yang berketuk. Siapa cerdik? Kalau imam tu senyap-senyap, dia buat tak tahu ya. Orang belakang tak tahu pun, yang dengar je dia yang dengar tadi. Tapi kononnya dia nak tutup malu kawan tu, nak membela raja, orang besar ni, pergi paksa orang kecil ni suruh mengaku dia ketuk. Orang ni pun ada hak juga dia. Tak, dia kata, tuanku yang ketuk tadi. Ambil muka. Satu masjid orang tahu habis. Raja pun malulah, pergi ambil wuduk dulu. Ini cerita kawan orang bodoh. Tok imam tu cerdik pandai. Dia panggil cerdik bodoh orang panggil. Kalau dia diam orang tak tahu, tapi dia nak bela, bunuh habis satu negeri. Ni, dia nak beri manfaat tapi beri mudarat kepada orang ya. Maksud berakal di sini ialah orang yang dapat memahami kedudukan sebenar suatu perkara, sama ada pemahaman itu datang daripada dirinya sendiri ataupun setelah diberi penerangan. Jadi ingatlah, kadang-kadang kita berkawan dengan orang yang tak cerdik ni susah juga. Orang maksud tak cerdik ni kadang-kadang bukan kata tak cerdik tu, tak ada SPM tak semestinya. Orang ada CJ tinggi-tinggi pun kalau gopoh dalam tindakan pun susah juga. Yang kedua, husnul khuluq. Ciri yang kedua, syarat yang kedua, seorang yang berakhlak mulia. Ciri ini sangat penting kerana mungkin ramai orang berakal tapi dirinya masih dikuasai oleh perasaan marah atau nafsu syahwat, lalu mereka hanyut dengan kehendak perasaan atau syahwat. Orangnya baik tapi syahwat tu tinggi yang menyebabkan mudah dipengaruhi oleh orang. Persahabatan dengan orang yang seperti ini juga tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Yang ketiga, bukan di kalangan orang fasik. Siapa dia orang fasik ni? Tengok dia punya takrif. Orang fasik ialah orang yang tidak takut kepada Allah. Orang tak takut kepada Allah Ta'ala, dia sanggup buat apa saja. Dia nak buat apa, buat. Yang pentingnya hak dia nak dapat. Kerana itu, seseorang tidak akan terselamat dari tipu dayanya dan dia juga tidak boleh dipercayai. Manakala hari ni dia berkawan dengan kita, dia baik. Tapi bila nak marah kita, dia jatuhkan kita pula. Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Ini dalam kitab kita ni tekan sungguh masalah isu bid'ah ini.
Ini kerana bersahabat dengan ahli bid'ah boleh menyebabkan amalan bid'ahnya itu berjangkit kepadanya. Berjangkit. Kita tengok ramai kawan-kawan kita, orang baik-baik. Tapi dalam sudut amalan-amalan, memang berjangkit benda-benda ni. Kadang-kadang dipengaruhi oleh kawan-kawan dia, toksih-toksih dia tu, yang menyebabkan sukar untuk kita beri nasihat dalam masalah ini. Jadi 4 kategori ini kena pilih. Orang yang cerdik, orang yang baik perangai, bukan orang yang tak baik, bukan orang fasik, dan bukan ahli bid'ah. Barulah kita boleh berkawan. Dengar kata-kata Sayyidina Umar Ibn Khattab. Alaika bi ikhwanis sidq ta'ish fi aknafihim. Kata Sayyidina Umar. Bersahabatlah dengan sahabat-sahabat yang bersifat benar. Pasti kamu akan selamat dengan pemeliharaan mereka. Duduk dengan orang benar, dia akan jaga kita. Mereka umpama hiasan di waktu senang dan bekalan di waktu susah. Berbaik sangkalah terhadap saudara kamu selagi mana dia tidak terbukti dia melakukan sesuatu yang membolehkan kamu membencinya. Semua benda ni kita letak, kita baik sangka. Jauhilah musuhmu dan berwaspadalah dengan sahabatmu, melainkan sahabat yang amanah saja. Siapa yang amanah itu? Iaitu yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu bersahabat dengan orang jahat, kelak kamu akan terpengaruh dengan kejahatannya, dan janganlah kamu dedahkan rahsia kamu kepadanya. Jangan duk buka pada orang jahat. Waktu dia kawan kita, dia simpan ya. Simpan. Waktu dia marah, habis. Press conference. Lebih tak khabar lalu esok. Jatuh kita tak. Jatuh tak bangun dah tu. Maklumat duk tangan dia belaka. Ini jadi masalah hari ni. Kerana itulah saya bimbang sangat. Kadang-kadang budak-budak perempuan lepas seminar dia nak ambil gambar, saya kata jangan ambil. Kalau nak ambil juga panggil bapa awak di sebelah. Waktu orang nak jatuh ke kita, senang je. Oh, ini duduk dengan siapa? Soalan je. Tak boleh saman soalan. Tapi punah dah kita je. Ini kata Sayyidina Umar, mintalah pandangan daripada orang yang takutkan Allah dalam segala urusan kamu. Ambil ni. Kata-kata Sayyidina Umar ni menarik, ambil, kita kepakat sebarkan. Letaklah tempat-tempat yang kita boleh dakwahkan masyarakat, kata-kata macam ini. Kata seorang lagi ulama, Yahya bin Mu'az rahimahullah. Dia kata apa? Bi'sa sidqi tahtaju an taqula lahu uzkurni fi rabbik. Berat ni. Yahya bin Mu'az kata, seburuk-buruk sahabat ialah sahabat yang kamu perlu berkata kepadanya, ingatlah aku dalam doa kamu. Kita banyak nak sebut tak? Jangan lupa doa kat saya. Tak perlu. Kalau sahabat tu baik, dia akan doakan untuk kawan dia. Sahabat yang tak baik, dia doa untuk dia je. Waktu doa untuk dia. Waktu nak minta benda untuk dia. Waktu dia susah, cari kita. Dan kamu hidup bersamanya dalam keadaan sentiasa menutup keburukannya. Jadi kita selalu dah. Kita tahu dia ni tak baik, tapi selalu je kita sembunyikan keburukan. Sebab apa? Banyak sangat. Orang kata, apa sebab dia tu? Baik. Dia okey, tapi dalam kepala kita pening dah. Kerana nak mengambil hati, atau kamu saja perlu minta maaf daripadanya. Ingat, 3 sahabat yang tak baik. Kena pesan kepada dia, suruh doa untuk kita. Pasal itulah kita ni orang baik. Dalam doa kita, lepas doa khusus untuk kita, kita mesti doa, ya Allah beri ampun segala dosaku dan kawan-kawan saya, guru-guru saya dulu, lepas pada mak ayah, guru, barulah kita, ini orang baik, kawan-kawan saya. Ini kena pesan pula pergi. Ya. Macam orang nak pergi Mekah. Jangan lupa doa saya kat Arafah tu. Tak apa, tak payah lupa. Tak sebut pun kita doa dah. Menarik kata-kata Yahya bin Mu'az. Sekumpulan manusia masuk ke rumah Hasan Basri. Dalam keadaan beliau sedang tidur. Kena ni berat kita ni. Hasan Basri tengah tidur, kawan-kawan masuk dalam rumah. Rumah dia tak kunci, tak ada gerai 3 lapis macam kita. Kita ni depan tangga tak boleh masuk. Kena telefon dulu. Saya ada sini, lama dah tunggu ni. Allahu Akbar. Kena dia silent pula telefon. Sebahagian mereka memakan buah-buahan yang ada dalam rumahnya. Dia makan. Bismillah. Makan dah ni. Ada sedap ni. Kemudian setelah dia bangun, bila Hasan Basri bangun, dia kata, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu semua. Demi Allah, begitulah yang sepatutnya dilakukan oleh sahabat-sahabat. Manakala kita pergi rumah, jangan tanya, buka peti ambil. Itu dia. Ini sahabat sebenar. Berat lagu ni.
Ini zaman mana ni? Abu Ja'far, seorang lagi ulama, cerita sedap, berkata kepada sahabat-sahabatnya, apakah boleh jika seorang itu memasukkan tangannya ke dalam karung saudaranya, lalu mengambil sesuatu yang dia mahu daripadanya? Maknanya, dia masuk dalam poket kawan dia. Masuk dalam poket. Lepas tu, dia ambil apa dia nak. Boleh ke tak boleh? Ni kata Abu Ja'far tanya kawan dia. Mereka menjawab, tidak boleh. Macam mana ambil hak orang? Jawab dia Abu Ja'far, kalau begitu, kamu masih belum bersaudara sebagaimana yang kamu dakwa. Hebat. Betul lah, bet duit sini nak tengok berapa banyak pergi dah. Sekali dengan bet dia angkat. Bukan sekata zaman kita. Kan berlaku dialog di antara para sahabat tentang allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang beri nafkah ketika senang, ketika susah. Orang pergi tanya ulama. Dia kata, mana lagi kumpulan itu? Dia kata kumpulan itu telah hilang bersama dengan satu sifat lagi. Tuhan sebut, la yas'alunan nasa ilhafa. Orang yang tak minta dengan orang. Zaman kita ni, kalau buat lagu ni, bukan sakat buah dia angkat, sekali dengan peti dia bawa balik lagi dah. Hilang sudah. Hilang sudah sifatnya. Sifat malu, nak orang. Masa tu, tak ada. Kalau dia nak ambil, dia akan ambil sekadar yang dia nak. Sekadar yang dia nak. Dia perlu RM2. Dia tak akan ambil RM3. Kalau bagi 3, dia hantar balik. Zaman kita ini, kalau bagi 3, tanya 4, tak cukup. Dia akan tanya lagi, takkan 3 cukup tak? Alhamdulillah lah. Zaman mereka, kita boleh tengok zaman hayat salafus salih, bagaimana hati mereka bersih, persahabatan mereka sangat jitu, sangat kemas, yang menyebabkan mereka tidak ada masalah. Dalam isu-isu keuangan begini, tak ada masalah. Diriwayatkan bahawa Fathan Al-Mausili telah datang menemui kawannya bernama Isa At-Tammar. Ketika itu beliau tiada di rumah. Fathan mari ni, Isa tak ada di rumah. Fathan berkata kepada hamba perempuannya, keluarkan beg saudara aku tu. Mana beg dia? Bawa masih ni. Berani pula ni bibi ni. Dia pun mengeluarkannya. Lalu beliau mengambil 2 dirham daripadanya. Tengok, dia ambil setakat dia naknya 2 dirham. Banyak lagi dalam tu. Apabila Isa pulang ke rumahnya, hambanya terus menceritakan apa yang telah berlaku. Isa At-Tammar kata apa? Sekiranya kamu bercakap benar, kamu akan dibebaskan. Betul kan ni? Orang ni ambil 2 dinar tadi. Lalu beliau memeriksa kandungan begnya dan mendapati bahawa hamba perempuannya itu telah bercakap benar. Maknanya dia ada duit 20 contohnya, 2 yang hilang. Maka beliau terus memerdekakan hambanya itu. Subhanallah. Hamba boleh merdeka dengan sebab berlaku jujur. Zaman sekarang ni jangan buat. Kalau tangkapkan bibi, kawan saya datang angkat. Sekali dengan bibi dia buat lagi dah. Bukan sekat beg kita ni. Bibi punya angkat lagi pergi. Apa ni? Ini berat kita punya. Alhamdulillah tuan-tuan, kita boleh belajar, kita tengok bagaimana ulama salafus salih. Kita tengok keadaan mereka. La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka ini telah hilang bersama dengan orang yang baik jiwa, yang tak minta-minta dengan orang. 600 orang dianggap di anggaran yang duduk di sufah, duduk di belakang Masjid Nabawi, dia panggil sufah. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Madinah sekarang, belakang masjid kan dia ada tempat tinggi sikit duduk. Sebelah tu dipanggil sufah, tempat orang-orang yang miskin, orang yang tak ada kerja, bukan penganggur, dia tak ada kerja, dia tak minta kerja, duduk sini. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tujuan mereka duduk di sini kerana nak tunggu bila Nabi keluar nak kuliah, terus duduk depan. Bila Nabi nak angkat bendera jihad perang, mereka ni akan angkat tangan. Tapi susah, tak ada makanan. Pasal Nabi SAW kadang-kadang tanya, sahabat-sahabat ni, tolonglah ambil ahli sofah tu balik rumah masing-masing. Tu yang keluar cerita, kata balik makanan tak cukup, dia padam lampu tu. Kita padam lampu ni lama dah berlakunya, bukan sekarang. Baik, kita berpindah kepada tajuk kita lah. Hak-hak yang wajib ditunaikan terhadap saudara kita. Hak yang wajib ditunaikan kepada saudara kita ada 7 hak. Kita lajukan sikit lah, biar habis. Yang pertama, menunaikan hajat saudaranya, dan ia berlaku dalam beberapa tahap. Kita nak tunai hajat dia. Tahap yang paling rendah ialah menunaikan hajat atau keperluannya ketika diminta dan berkemampuan. Kalau dia minta, kita tunai. Dalam keadaan ceria dan gembira. Tahap pertengahannya ialah menunaikan hajat saudaranya tanpa diminta. Ini lebih tinggi. Orang tak minta, kita beri. Dan tahap yang paling tinggi ialah mendahulukan hajat atau keperluan saudaranya daripada keperluan dirinya sendiri.
Ini masalah kita ni. Nak sampai tahap ni bukan satu benda yang senang. Sebahagian ulama salah mencari-cari ahli keluarga saudaranya yang telah mati untuk memenuhi segala keperluan mereka walaupun setelah 40 tahun kematiannya. Terbaliklah kita hari ni. Kita duk cari juga kat mana rumah orang mati. Tak nak pergi makan kat situ. Orang lain nak bagi sumbangan. Ingat ada cerita yang kita bawa cerita Syekh Ahmad Abdul Halim Ibn Taymiyah. Waktu orang beritahu kepada dia, orang yang musuh ketak dia mati. Musuh ketak dia meninggal. Anak murid dia bagi tahu. Dia kata, Syekh, orang tu yang mengkafirkan tuan telah mati. Sepatutnya semua pakat kata alhamdulillah lah sebab musuh mati. Lah, dia larang. Jangan kata. Jangan gembira dengan kematiannya. Bahkan dia terus pergi ziarah keluarga musuh dia tadi. Pergi tanya khabar dia, apa yang kamu nak, apa yang tak cukup, apa bantuan yang perlu. Subhanallah. Ini dipanggil ulama. Kalau kita dengar musuh kita mati, innalillah, orang lain kata innalillah, kita kata alhamdulillah. Lah, ya al-mustarih wa mustarah minhu. Mana orang ini telah direhatkan Allah Taala daripada ganggu kita. Pergi cari keluarga dia, dia kata apa yang kamu tak cukup, saya bersedia beri bantuan bila-bila masa. Mana ada kita berani macam ni. Mati dah dia tu. Biar. Kebetulan saya pun nak pergi ke lain. Salat jenazah pun tak dah. Apa lagi nak pergi ziarah. Hak yang kedua, menjaga lidah dengan mendiamkan diri pada sesuatu keadaan dan bercakap pada keadaan yang lain. Tengok. Maksud diam di sini ialah tidak menyebut keaibannya, sama ada ketika dia ada bersama ataupun tidak. Ni kalau dia ada sama, kita puji. Kalau dia tak ada, baru jadi. Begitu juga tidak menafikan kenyataannya, berdebat atau berbahas dengannya, dan tidak bertanya tentang beberapa keadaan yang dia tidak suka mendedahkannya. Jangan duk cakap. Kalau kita pergi hak orang, dia ada depan kita, jangan duk tanya. Ni tidak ni setengah anak-anak murid kita ni. Dia mari memang dia nak provokasi. Dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz kepada dia tu? Pening kawan ni. Kebetulan kita nak panah dah. Pakai jadi selalu tak? Dia tu tak boleh pakai tu. Bida'ah. Habis. Sebiji je kena. Habis. Meletup. Ini masalah. Jadi adab ni. Nak tanya soalannya, dia tak suka pun tak boleh tanya. Kita tahu orang ni tak suka dengan tajuk ni. Tak payah buka tajuk. Ni kadang-kadang kawan kita dalam majlis kematian, majlis jamuan contohnya. Mari duduk kat meja kita terus buka cerita yang kita tak suka. Tak sedap buka cerita. Buka cerita lah. Banyak lagi atas dunia ni cerita. Kenapa kena buka cerita yang orang tak suka? Buat cerita Pak Pandai pun tak apa. Tak. Yang penting boleh suka sama-sama dah. Ketika berjumpa, janganlah kamu bertanya, kamu hendak ke mana? Nak tanya gimana pun tak boleh. Kerana mungkin dia tidak mahu orang lain mengetahuinya. Kamu hendaklah menjaga rahsianya walaupun setelah terputus hubungan dengannya, tidak mencela orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, serta tidak memberitahunya mengenai celaan orang lain terhadapnya. Kalau kita mencela dia, mana kita menghina dia. Kalau kita beritahu orang lain cela dia, mana kita jadi apa dia? Namam, orang yang melagakan orang. Ini semua ni dosa besar belaka. Hak yang ketiga, mendiamkan diri daripada sesuatu yang tidak disukainya kecuali perkara yang diwajibkan untuk diberitahu, seperti menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah perkara mungkar. Ini tak boleh pula jadi syaitan bisu pula kitanya. Dalam hal ini tiada kelonggaran untuk mendiamkan diri kerana perkara ini. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah suatu kebaikan untuknya. Jadi kalau kita tahu dia buat benda mungkar, walaupun di rumah dia, kita kena berbisik dengan dia. Tanya, tuan, apa yang awak buat ni tak betul. Tulis surat ke? Tulis SMS ke? Tulis email? Email lebih baik dah. Dia tenang, dia baca. Wa'lam annaka, ni sedap kata-kata ni. Kamu tidak akan menjumpai seorang sahabat yang sempurna dari segala keaiban atau kesalahan. Tak akan jumpa. Baik setara mana orang ni, mesti ada perangai-perangai dia yang kita tak suka. Sesiapa yang kebaikannya melebihi kejahatannya, maka itulah yang dikehendaki dan ia sudah memadai. Mana dia ni baik tapi ada sikit lah perangai yang tak baik. Kita boleh abaikan yang kecil itu. Kata di Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dia kata al-mu'minu yatlubul ma'azir wal munafiqu yatlubuz zallat. Ini kena tulis Quran. Orang mukmin sentiasa mencari keuzuran sahabatnya atau alasan untuk dia memaafkannya. Kalau dia mukmin, ni sifat. Orang buat salah, kita cari kemaafan. Orang munafik akan mencari kesalahan orang lain bagi menyalahkannya dan untuk menyebarkannya. Tak boleh jadi wartawan lah kita. Tak.
Jadi wartawan hak kecil, orang Arab kata minal habbati ilal qubbati. Daripada kecil biji gandum dia jadi qubbah, jadi dom yang begitu besar. Sebab dia boleh besar daripada benda yang kecil. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, Fudail kata apa? Kemuliaan itu ialah memaafkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau sahabat kita buat masalah kita maafkan dia. Jangan duduk besarkan. Kamu juga hendaklah meninggalkan sikap berburuk sangka terhadap saudara kamu, bahkan sentiasa berusaha semampu yang boleh untuk bersangka baik terhadap perbuatannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum waz-zann fa inna az-zanna akdzabul hadis." Jauhilah kamu daripada bersangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah percakapan yang paling dusta. Jadi kita hari ini mudah sangat nak menyangka buruk dengan orang, mudah. Asalkan ada sedikit ya yang kita boleh jadikan evidence, boleh jadikan bukti, kita sebarkan belaka. Kadang-kadang kita ni ada masalah. Tengok gambar orang ni duduk dengan orang ni, kita boleh kata dah dia ni tak boleh pakai dah ni, sebab dia bersalam dengan ahli bid'ah. Ataupun kita duduk sebar gambar dia ni Syiah ni, sebab dia bersalam dengan orang Iran. Bersalam tu tak semesti jadi Syiah lagi. Kena tengok betul-betul dia kutuk sahabat, barulah kita boleh kata dia Syiah. Ataupun apa saja orang. Kadang-kadang tengok gambar sebelah orang ni, dia kebetulan je. Macam-macam orang nak provokasi kita ni. Dia pergi ziarah rumah kita, habis dia bukan apa-apa dah. Dia kata, kawan ni dah jadi kawan saya dah. Allah. Hadis ini dalam Bukhari. Prasangka buruk juga boleh membawa kepada perbuatan mengintip-ngintip yang dilarang oleh syarak. Jadi kita duk cari lah, nak korek cerita. Menutup dan tidak mempedulikan keaiban orang lain adalah akhlak golongan orang yang beragama. Iman seseorang tidak akan sempurna sehinggalah dia sendiri mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Sekurang-kurang tahap persaudaraan ialah bergaul dengan saudaranya sebagaimana yang dia sukai berlaku kepada dirinya sendiri. Jadi kita tengok gitu. Kita suka orang buat apa dengan kita, maka kita buat itulah dengan orang. Kamu tentunya mengharapkan saudara kamu menutup dan menyembunyikan keaifan dan kesalahan kamu. Sekiranya dia melakukan sebaliknya, pasti kamu akan merasa susah. Kerana itu, bagaimana kamu boleh mengharapkan demikian daripada saudara kamu sedangkan kamu sendiri tidak bersikap begitu padanya? Nah, macam kita hari ni, kita suruh orang buat baik pada kita, bersikap adil pada kita. Kita sendiri tak adil dengan orang. Ini satu penyakit. Apabila kamu mahukan satu keadilan sedangkan kamu sendiri tidak berlaku adil, kamu termasuk dalam firman Allah Ta'ala, "Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Mereka apabila menerima sukatan, timbangan dia dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Sedap ayat ni. Waktu sukat kita beli, kita suruh orang cukupkan. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang. Jadi kita nak suruh orang hormat kepada kita, kita tak hormat kepada orang. Nak suruh orang berlaku adil kepada kita, kita juga tidak berlaku adil kepada orang. Punca berlakunya kecuaian dalam menutupi keaifan dan mendedahkannya adalah iri hati dan hasad dengki. Tanda situ. Ini poin besar, penyakit yang paling besar, virus yang paling besar, iaitulah hasad dalam jiwa manusia. Sebab yang paling kuat, tengok, ini penyakit. Sebab yang paling kuat mendorong kepada timbulnya iri hati dan hasad dengki di kalangan sama sahabat ialah perbuatan kata mengata. Tepat sekali dah. Kata mengata. Tak kira lah kata ke dalam mikrofon ke, kata dalam Facebook ke, kata ke dalam internet ke. Dan al-mumarah, tidak mahu mengalah. Walahannya kalau kita tak jawab boleh. Pasal tu Imam Ghazali kata, kalau kita jawab semua soalan orang, maka kita ni orang tak cerdik jawab dia. Bukan semua soalan orang mesti dijawab. Ada kalanya soalan yang nak menjatuhkan kita, soalan yang nak mengaibkan kawan. Jadi kita senyap je, tak ada. Tambah-tambah lagi soalan yang ditanya oleh wartawan. Saya kalau wartawan musim-musim tertentu tanya saya, "Ustaz, apa komen?" Saya kata, "Minta maaf, saya tak boleh komen." Tak ada sebarang komen. Bisu saya dalam isu ni. Sebab bila dia boleh satu punca, dia akan tarik ke mana pergi. Kita nak nafi pula, keluar penafian. Dekat dalam, dekat dengan spot toto tu, adalah setengah inci dekat tu. Waktu dia guna nama kita, muka depan. Ini bala. Pasal itulah bukan semua. Saya peringatkan kawan-kawan kita, pendakwah-pendakwah. Bukan semua soalan wartawan itu dijawab. Kerana mereka boleh guna nama kita untuk menjatuhkan kawan. Jadi suka kata-kata dan tak mau mengalah. Hal ini didorong oleh keinginan menonjolkan keistimewaan, nak tunjuk kita ni hebat, kelebihan dan kepandaian dirinya, di samping memandang hina terhadap lawannya.
sesiapa yang saling mengata dengan saudaranya, dia mungkin akan menuduhnya sebagai jahil dan bebal. Bebal ni bodoh. Atau lalai dan lupa daripada memahami suatu perkara sebagaimana sepatutnya. Semua itu adalah suatu penghinaan yang akan menyemarakkan kemarahan dan seterusnya mencetuskan permusuhan. Semua ini berlawanan dengan semangat persaudaraan. Itu hak yang ketiga. Jangan sangka buruk dengan orang. Hak yang keempat, bercakap atau memperkatakan sesuatu. Persaudaraan sejati menuntut agar seorang mendiamkan diri daripada memperkatakan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya dan di waktu yang sama bercakap dalam perkara yang disukai olehnya. Orang tak suka jangan cakap. Bahkan ia adalah ciri yang khusus kepada nilai persahabatan kerana bersikap mendiamkan diri sepanjang waktu umpama bersahabat dengan penghuni kubur. Ya juga. Orang tanya apa pun senyap. Ini saing orang mati nak ni nak. Orang kubur tak jawab soalan orang ni. Jadi kita bukan semua benda kita jawab dan bukan semua kita kena diam. Kadang-kadang kita hantar SMS, tulis surat, tak jawab. Ini pun kawan yang kubur lah jawab dia. Jawablah sepatutnya. Apa benda saya tak dapat pergi, minta maaf. Itu cukup lah tu. Sedap dia ni. Bersahabat dengan penghuni kubur ni. Orang tak bercakap ni. Tujuan persahabatan ialah agar mendapat manfaat daripada sahabat-sahabat. Ini tujuannya. Bukan melepaskan diri daripada mereka. Mendiamkan diri bererti menahan daripada sesuatu yang menyakitkannya. Itu saja yang kita kena diam. Oleh itu dia hendaklah menunjukkan keprihatinnya melalui percakapannya, bertanya khabar tentang keadaan dan masalah yang dihadapinya, menampakkan dirinya mengambil berat terhadap sahabatnya serta mana-mana sama-sama menzahirkan kegembiraan apabila sahabatnya gembira. Sahabat kita gembira atas tahniah atau ucapan barakallahu fiik, boleh kita buat. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi, Nabi kata apa? Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Coba baca. Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Apabila seorang kamu mengasihi saudaranya, dia hendaklah memberitahunya. Saya sayang awak. Tapi pilih-pilihlah juga. Pagi-pagi dia SMS ke orang perempuan, saya sayang awak kerana Allah. Ini cerita lain ni. Ada kerana Allah pula ke? Jadi kena pilih jugalah. Nak sayang biar betul kawan-kawan kita. Jadi macam cerita sahabat yang Nabi kita nasihat dengan dia. Dia kata, ya Rasulullah saya sayang kepada orang tu. Nabi kata, memberitahu kepada dia? Tak. Dia kata, alimhu. Beritahu kepada dia kita sayang dengan dia. Kita cakap, saya uhibbuka fillah. Saya sayang kerana Allah. Jadi dia pun jawab juga, ahabbakallahu allazi ahbabtani fi. Allah Ta'ala sayang kepada awak sebab saya sayang kepada saya. Awak sayang kepada saya kerana Allah. Ini kita menjawab. Dalam kitab kita Perisai Muslim tu ada adab ini. Boleh tengok, boleh rujuk balik. Antara cara menunjukkan kecintaan kepadanya, kita nak tunjuk kita ni cinta kepada seorang, apa tanda? Yang pertama, memanggilnya dengan nama yang paling disukainya. Jangan panggil nama yang tak betul. Hari ni nama ditukar. Macam-macam kita gelaran dah. Sayyidina Umar berkata, 3 perkara akan menambahkan kemesraan sahabatmu kepadamu. Tanda. Memberi salam ketika bertemu, meluaskan tempat duduk kepadanya ketika dalam majlis. Tengok dia masuk, sila sini. Dekat kita ni. Tapi kita pun tengok juga, dia tu jenis kaki buah. Kalau duduk dekat dia, habis tak dengar kuliah pun, jangan pergi. Dan memanggilnya dengan nama yang paling disukainya. Dia suka nama apa? Kita panggil nama dia ke, gelaran dia ke, kita panggil nama yang dia suka. Kalau panggil saya ni Abu Anas contohnya, singih lalu saja lah. Itu sukalah tu. Panggil nama orang suka. Ini dok panggil Allahu Akbar, panggil gelaran-gelaran yang ma anzalallahu biha min sultan. Yang kedua, memuji sifat-sifat kebaikan yang ada pada sahabatnya dengan tujuan agar dia dicontohi oleh orang yang mendengar lalu terkesan dengannya. Kita kata Allah, Masya Allah, Muhammad tu, kalau jumpa orang pakai miskin, bagi duit selalu. Boleh kata. Jadi kita puji sifat yang orang boleh contoh, tapi jangan melampau lah. Demikian juga memuji anak-anaknya, keluarga dan perbuatannya, bahkan terhadap rupa parasnya, kebijaksanaan dan penampilannya serta tulisan, karangan dan semua perkara yang boleh menggembirakan hatinya. Pujian tersebut bukanlah secara melampau dan bohong. Ini masalah juga kita ni. Ini hebat ni, orang yang paling hebat sekali. Dia bohong belaka tu, bodek nama dia tu. Alah, bodek ni haram perbuatan ni.
Cuma saya nak sentuh sikit tentang puji anak-anak. Kadang-kadang kita puji anak kita melampau. Letak dalam Facebook, tengok anak aku hebat, dapat 5A, 10A. Kita tak tahu penyakit hati manusia, dia panggil penyakit ain. Penyakit yang mari daripada hati, penyakit mata ni. Bila dia tengok, orang ni tak kata Masya Allah. Bahkan dia dengki pula dengan anak kita. Anak dia tak dapat 10A. Anak kita dapat 10, 20A dapat. Maka penyakit ini akan menyebabkan budak ni kena penyakit ain dan akan menghancurkan masa depan dia. Daripada seorang budaknya rajin, tiba-tiba malas. Berapa ramai kita tengok budak-budak di universiti. Tahun 3, tahun 4 dah. Top dia punya ni. Tapi tak ada zikir, tak ada kawalan. Yang akhir sekali, masuk tahun akhir, jadi budak yang paling bodoh. Nak baca pun tak kerti, masuk exam tak boleh jawab. Semua ni kita tak kata, bukannya sihir, tapi dia panggil penyakit ain. Hasil daripada kita sendiri yang memusnahkan anak kita. Bukan semua anak tu dapat anugerah kau, dapat apa kita puji langit-langit, jangan. Tak kata, Masya Allah, Tabarakallah. Budak ni, walaupun tak apa rajin sangat baca, dapat juga anugerah akhirnya. Tak, tapi tengok, oh tengok anakku hebat, anakku bisa. Jadi anakku hebat, anak orang lain tak hebat. Jadi mulalah mari perasaan yang tak baik. Yang ketiga, menyampaikan pujian orang lain terhadap dirinya di samping turut bergembira dengannya. Oh, awak dapat pujian. Tapi jarang ni, hak betul ni. Kalau orang mari puji depan kita ni, banyaknya nak bodek. Oh, awak ni dapat tempat, orang tu sebut nama awak ni. Kita pun sengih suka. Kalau satu meja tu bayar belaka dah makanan. Menyembunyikan pujian orang lain terhadapnya lah hasad dengki. Jadi kalau orang puji sungguh dan ada faedah, kita beritahu, kita beritahu. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kerana budi baiknya kepadamu dan membalasnya semasa ketiadaannya dari orang yang berniat jahat terhadapnya. Jadi kalau orang niat tak baik, cakap tak baik depan kita tentang saudara kita, kita kena pertahankan. Hak persaudaraan sejati ialah bersungguh-sungguh dalam membela dan menolong saudaranya. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimhu wa la yuslimuhu. Seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain, janganlah dia menzaliminya dan membiarkannya dizalimi. Kita tak zalim orang, tapi orang zalim depan kita, wajib kita pertahan. Saya kenal dia ni, tak ada zalim. Saya kenal orang ni, baik. Orang tuduh orang tak baik contohnya. Kita tahu kawan kita ni baik. Kita pertahankan. Dan tak payah pula SMS saja dah pertahan awak tadi. Tak payah. Kita pertahankan Allah, bukan kerana nak ambil. Tu nak bodek dia pula tu. Apabila cuai dalam memelihara dan membela maruah saudaranya, ia bererti menyerah dan membiarkannya kepada kejahatan. Jangan. Pembelaan ini berlaku dengan dua cara. Apa cara yang kita boleh bela dia? Yang pertama, kamu mengandaikan bahawa apa yang diperkatakan tentang saudaramu, itulah juga yang diperkatakan kepada kamu semasa dia berada bersamamu. Lalu kamu membelanya dengan kata-kata yang kamu suka dia perkatakannya untuk membela kamu sekiranya kamu yang dihadapi perkara itu. Jadi kita kena ingatlah. Tengok nombor 1 di bawah tu. Dengan kata lain, sebagaimana kamu suka kawan perkatakan sesuatu membela kamu, sama-sama dah. Jadi kita nak, kalau kawan kita ni orang baik, orang burukkan dia, kita pertahan. Itu kewajipan. Yang kedua, kamu mengandaikan bahawa dia berada di sebalik dinding. Kita nak bercakap, Tuhan ada sebelah. Mendengar apa yang kamu perkatakan. Segala pembelaan yang terdetik di hati kamu ketika itu ketika dia ada bersama, begitulah seharusnya yang kamu lakukan ketika ketiadaannya. Sesiapa yang tidak ikhlas dalam persaudaraannya, bererti dia adalah munafik wal'iyazubillah. Ini kita tengok, kita dengan kawan ni tak tahannya, kalau waktu dia ada kita puji, waktu dia tak ada, habis. Kita pula tukar nyalakan api pula. Allah, ustaz tu kak, mamak tu kak, boleh belaka tu. Habis kita kena. Yang kelima, ni, tanda cinta kita kepada seorang yang kelima, mengajar dan menasihati. Keperluan saudara kamu kepada kamu adalah sama sebagaimana dia perlukan kepada harta. Apabila kamu kaya dengan ilmu, maka ajar dan bimbinglah dia. Nasihat yang diberikan kepadanya seharusnya berlaku secara sembunyi. Jangan duk elam sebsaran. Perbezaan antara menghina dan beri nasihat adalah bergantung pada cara penyampaiannya, sama ada secara terang-terangan atau tersembunyi. Jadi kalau kita nak nasihat, panggil depan orang, tak boleh tu. Itu bukan nasihat, dia panggil nak menjatuhkan maruah. Sebagaimana juga perbezaan antara mudarat, menyembunyikan keburukan, dan mudahanah, menyembunyikan keburukan dengan tujuan mengampu. Dia panggil mudahanah. Mudahanah ni kita tunjuk baik tapi sebenarnya nak mengampu.
Sekiranya kamu membiarkan keburukannya tanpa menasihatinya untuk keselamatan agamamu, jauh dari riak dan ujub, dan kamu dapati ia lebih membawa kepada kebaikan pada saudara kamu, berarti kamu adalah mudarin, mana orang yang berpura-pura. Tetapi sekiranya kamu membiarkan keburukannya tanpa menegurnya, supaya dia sentiasa merasa dirinya baik dan dilihat oleh orang yang baik kerana kepentingan diri dan menurut hawa nafsu, serta menjaga kedudukan kamu, berarti kamu adalah mudahin, iaitulah pengampu. Sudah. Dua-dua ni karut belakang ni. Tak tegur orang, nak suruh orang puji kita saja, mari itu pengampu namanya. Ini yang kita takut hari ni. Yang keenam, adab yang keenam, tanda yang keenam, memaafkan kesilapan. Sekiranya kesilapan berlaku dalam perkara agama, kamu hendaklah menasihatinya dengan selemah-lemah yang mungkin. Lemah lembut lah, selemah lembut yang mungkin. Ini kita nasihat dia, awak ni tak betul ni, mau macam ni. Yang betul macam mana? Kita ajar dia perlahan-perlahan. Pasal tu anda tengok dalam masalah agama, kalau kita berkeras, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli, orang akan lari. Bila kita berkeras, dia lari, dia tak dengar juga. Faedahnya tak dapat. Faedah tidak dapat. Tapi kalau kita berlembut, cakap dengan dia, saya ni suka sangat dengan awak ni, tapi saya tengok ada masalah sikit-sikit dalam amalan kita, dalam bab pakaian kita, dalam bab muamalah bicara kita. Cuba berdekat dengan dia. Mana ada orang yang marah kalau kita pergi berlembut dengan dia. Jangan biarkan kesalahannya berlalu tanpa kamu menghalang dan menasihatinya. Sekiranya dia enggan menerima, kamu hendaklah berkeras dan tegas dengannya. Peringkat awal, beritahu dulu. Naik taraf lah sikit-sikit. Beritahu, bawa dia, kempen dia pergi tempat dengar kuliah dulu, dengar ceramah. Akhir sekali, lawan juga, barulah kita bertegas bahawa apa yang kamu buat itu salah. Yang betulnya ini. Kadang-kadang payah orang nak terima ni. Nak terima bukan satu benda yang mudah. Nak tukar manusia, tanggapan, pegangan, pemikiran, tidak semudah yang kita boleh cakap. Tapi harapan tu masih ada. Hak yang kelima, berdoa untuk saudara kamu semasa dia hidup dan juga setelah kematiannya. Kita berdoa sebagaimana doa-doa yang kamu pohon untuk diri kamu sendiri. Dalam riwayat Muslim daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimislin. Ini kepentingan kita doa secara sembunyi. Doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya adalah diperkenankan. Kita tak payah beritahu. Tak kata macam kita hari ni ada tulis ni, saya nak pergi masjid ni, saya nak pergi Mekah ni, saya akan doakan kepada awak banyak-banyak. Kawan ni pun suka. Tak payah senyap ya. Sampai di Mekah, sampai di tempat mustajab pada petang Jumaat, contohnya hari Jumaat, di akhir malam, kita doakan kepada saudara-saudara kalau sayang betul-betul. Ketika berdoa, malaikat akan berada di sisi kepalanya dan akan berkata setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat kata apa? Ya Allah, perkenankanlah. Dan semoga kamu sama-sama memperolehinya. Jadi kalau kita doa kepada saudara kita, dapat juga dengan kita. Jangan duk bimbang, aku letih doa untuk orang, yang mana untuk aku? Untuk aku boleh sekali. Jangan duk bimbang. Hadis dalam Muslim, Abu Darda sentiasa berdoa untuk kebanyakan saudara-saudaranya dengan menyebut nama-nama mereka secara khusus. Allahu Akbar. Kita senarai siapa yang kita sayang. Keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang bermasalah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pula berdoa pada setiap kali waktu sahur untuk 6 orang sahabat dia. Ini sahabat yang hebat sangat. Imam Ahmad kata, aku tak tinggal doa kepada guruku, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Berkata Amr bin Hurais rahimahullah mengenai doa selepas mati. Jadi ceritanya ada pelik sikit ni. Kata di muhakkik kata cerita ni tidak sabit. Nak dengar boleh. Apabila seorang hamba berdoa untuk saudaranya yang telah mati, malaikat akan datang ke kuburnya dan berkata, wahai penghuni kubur yang tinggal bersendirian, ini adalah hadiah daripada saudara kamu yang berbelah kasihan kepada kamu. Jadi tidak sandar kepada dalil, tapi dalil yang lain ada. Bila kita berdoa kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang kita sayangi, doa kita itu sampai kepada mereka. Bermakna sampai doa kita kepada orang yang kita sayang.
Hak yang keenam, setia dan ikhlas. Ni mudah nak cakap ni. Saya setia dengan awak. Saya ikhlas dalam kerja tak. Angkat sampul besar-besar. Itu ni derma dengan tunduk ikhlas. Tapi nak suruh orang tengok. Kalau sahabat tak mari tak puas hati, macam mana ikhlas? Maksud setia ialah mengasihinya secara konsisten sehingga dia mati dan meneruskan kesetiaan itu selepas kematiannya dengan mengasihi anak-anak dan rakan-rakannya. Jadi kita berkawan dengan kawan kita ni sampai dia mati. Lepas mati, pergi kawan lagi dengan bantu lagi anak-anak dia, isteri dia. Kalau boleh bantu isteri dia tu lagi baik. Dah, sekali dengan isteri dia bantu. Ambil. Kan sahabat-sahabat dulu tolong. Dia kata nak tolong anak yatim, jaga mak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan seorang perempuan tua, kawan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi kita bersabda, "Annaha kanat taghshana fi ayami Khadijah." Sesungguhnya beliau selalu menziarahi kami semasa Khadijah masih hidup. Setia kepada janji adalah sebahagian daripada iman. Jadi hadis ni dhaif kata cerita. Yang pentingnya hadis yang Nabi kita hormat kepada kawan-kawan Khadijah itu ada dalam riwayat yang lain banyak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak cemburu kepada isteri-isteri Nabi lebih daripada aku cemburu kepada Khadijah walaupun dia sudah wafat. Sebab apa? Nabi kita terlalu banyak menyebut Khadijah. Kalau nak buat makanan sikit, banyak sikit nak hantar ke kawan Khadijah. Sampai peringkat orang dah mati pun dicemburui lagi, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara hak kitanya, kalau kita kawan, buat ni ikhlas. Dia walaupun dia sudah meninggal, kita tolong lagi. Setia juga bermaksud sifat rendah dirinya terhadap sahabatnya tidak berubah walaupun sekalipun kedudukan, kekuasaan dan pangkatnya semakin tinggi. Manakala kita makin tinggi ataupun kawan kita sudah tidak ada pangkat, kita bersama dengan dia walaupun dia telah berubah. Bersetuju dengan sahabat dalam perkara yang bercanggah dengan agama bukanlah termasuk dalam erti kesetiaan. Kita tahu dah kawan ni canggah undang-undang Islam, haram perbuatan ini, tapi kita setia juga dengan dia sebab nak jaga hati. Itu bukan setia, itu nama dia karut gitu. Mana boleh setia dalam perkara yang bercanggah dengan agama. Imam Syafi'i rahimahullah telah bersahabat dengan Muhammad bin Abdul Hakam. Dengan Muhammad Abdul Hakam ni cerita, beliau sentiasa mendampinginya dan bertemu dengannya. Murid dia, apabila Imam Syafi'i dalam keadaan nazak, sakit teruk dah, pengikutnya bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Abu Abdillah, gelaran dia, selepas kematianmu, kepada siapakah lagi kami akan duduk belajar ilmu ni? Pada siapa? Muhammad bin Abdul Hakam ketika itu berada di sebelah kepala Imam Syafi'i sambil menonjolkan diri. Nak suruh Imam Syafi'i kata, ni muridku ni. Memberi isyarat agar Imam Syafi'i menunjukkan kepadanya. Walau bagaimanapun Imam Syafi'i menjawab, kamu pergilah kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ni salah seorang daripada murid Imam Syafi'i yang setia. Muhammad bin Abdul Hakam pun terpinga-pinga kerana Imam Syafi'i tidak memilihnya walaupun beliau pendukung mazhabnya. Imam Syafi'i mengisyaratkan kepada Al-Buwaiti kerana beliau merupakan seorang yang lebih zuhud dan wara'. Tindakan imam ini menjadi contoh dan nasihat kepada kaum muslimin agar meninggalkan perbuatan mengampu. Duduk situ ya. Muhammad lalu kecewa meninggalkan mazhab Syafi'i dan selepas itu menjadi salah seorang pengikut mazhab Imam Malik. Tukar mazhab lah. Dulu orang tukar mazhab, sekarang ni orang tukar warna lah pula dah. Dulu warna hijau, sekarang biru contohnya. Baik. Tapi tengok komentar di bawah ni. Qadi Iyad ni ulama mazhab Maliki, telah menolak kisah ini sebagaimana dia disebut dalam kitabnya Tartibul Madarik. Dia kata cerita ni tak betul dan kita harap pun tak betul lah. Kenapa pula Imam Muhammad Abdul Hakam nak pindah mazhab dengan sebab ni? Dia pindah, berlaku 2-3 orang ulama besar dalam mazhab ini berpindah daripada Maliki ke Hanafi, daripada Hanafi ke Syafi'i, sebab itu hasil ijtihad dia. Tapi kalau macam ni tak orang panggil tak selesa lah kitanya. Kenapa pula ulama-ulama besar berpindah mazhab dengan sebab tak setuju dengan, tak dapat jawatan yang dia nak kan? Itu orang politik lah macam tu.
Antara maksud setia juga ialah tidak mendengar khabar-khabar angin berkenaan sahabatnya serta tidak mempercayai kata-kata musuh sahabatnya. Ini khabar angin jangan. Allahu Akbar. Hari ni kalau dengar khabar angin, mati hidup balik kita. Teruk sangat dah cerita. Kau orang ni mati, kau orang ni hidup, kau orang ni kalah, kau orang ni menang. Habis dah. Tak usah ikut lah, tak usah ikut. Kadang-kadang musim-musim tertentu ni telefon kita tertutup ya internet, baca Quran lah baik. Banyak fitnah. Adab hak yang ketujuh, meringankan dan tidak membebankan. Bila kita berkawan, ia tidak membebankan saudaranya dengan sesuatu yang menyusahkannya. Dia sentiasa menyembunyikan segala keperluannya kerana tidak mahu mengambil kesempatan daripada pangkat dan harta sahabatnya bagi mendapatkan sesuatu. Ini dah setiap kali jumpa dengan orang besar ni dia cerita, Allah lemah ya. Kereta cabut tayar lah macam mana. Rumah masuk air, dia cerita ya. Itu satu kelemahan juga. Dia juga tidak akan menyusahkan sahabatnya itu dengan memintanya agar sentiasa memerhatikan keadaannya, menunaikan hak-haknya dan merendah diri kepadanya. Jangan. Kita berkawan, sahabat kawan. Dia adalah mengasihi sahabatnya semata-mata kerana Allah, mengambil berkat dari doanya, merasa mesra dan seronok apabila bertemu dengannya, mengambil manfaat dan pengajaran daripada penghayatan agamanya, serta bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menunaikan hak-hak sahabat itu. Bagi mengelakkan sahabatnya merasa keberatan kerana telah berasa malu atau segan, adalah dia melakukan sesuatu sehingga menjadikannya tidak merasa segan, sebagaimana dia tidak merasa segan melakukannya ketika bersendirian. Ini adab. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, sahabat yang paling berat ke atasku ialah yang selalu membebankan aku, dan aku pula sentiasa berjaga-jaga, tidak dapat bergerak bebas dalam setiap gerak-geriku ketika bersamanya. Jadi janganlah. Kadang-kadang bila kita berjalan dengan orang ni, kita suruh paksa dia. Waktu nak pilih restoran yang kita yang menentukan. Abu Iti sini. Waktu nak bayar, kita basuh tangan dulu keluar. Itu ada masalah kan ni. Membebankan kawan. Jadi, berkawan betul. Kalau kita tahu dah orang ni nak belanja kita, biar dia pilih kedai mana. Nak pergi kat warung ke nak pergi kat restoran. Ni dah. Kita tahu dah. Kawan kata hari ni aku belanja makan. Oh, dia pilih restoran besar-besar pula. Menu dia yang minta dah. Jangan membebankan kawan. Sikit-sikit tak apa, sekali-sekala. Manakala sahabat yang paling ringan ialah apabila aku bersamanya, aku merasakan keadaan aku seperti bersendirian. Tak kacau dia. Setengah ulama hukama cendekiawan berkata, sesiapa yang tidak membebankan saudaranya, kasih mesranya akan berkekalan. Orang tak perit dengan kita. Perkara ini menjadi lebih sempurna apabila kamu melihat mereka sentiasa mempunyai kelebihan berbanding kamu, bukan sebaliknya. Dengan itu, kamu meletakkan kedudukan kamu seumpama seorang khadam ketika bersama-sama dengan mereka. Alhamdulillah, kalau kita sifat ini kita boleh jaga, harmonilah suasana kita. Banyak lagi ni, kita akan masuk pada tajuk yang akhir dalam siri yang akan datang, iaitulah jumlat faslun, jumlatun min adabil muasyarati lil khalqi, adab-adab, beberapa adab-adab pergaulan dengan makhluk. Adab berkawan dengan orang, adab berkawan dengan jiran, berkawan dengan anak-anak, bahkan dengan hayawan mungkin. Jadi semua ni kita akan bincang kerana dia satu tajuk yang sangat penting yang perlu untuk kita belajar di saat ini. Adab ini kita telah kehilangan sebab pengaruh kebendaan lebih daripada yang sepatutnya. Jadi alhamdulillah kita telah perbincangan kita tamat di situ dulu untuk kitab ini. Kita akan pergi kepada soalan banyaknya. Soalan pertama, dengki. Salahkah kalau ada perasaan dengki terhadap kejayaan seorang? Kerana dengki itu kita cuba buat yang terbaik untuk diri sendiri, mendoakan gembira dengan kejayaan seorang itu. Ini bukan dengki, nama dia ghibtah. Satu istilah yang salah. Dia panggil hasad. Hasad. Satu lagi dia panggil ghibtah. Ghibtah ni kita nak jadi macam orang tu. Itu makna ghibtah. Dengki ni kita nak suruh hilang hak orang tu. Mana kita tengok orang ni hilang, itu dengki. Soalan ni yang saya fahamnya, kita nak jadi macam dia. Kita tengok kawan kita berjaya, perniagaan dia baik, pelajaran dia tinggi, ibadat dia kuat, kita kata aku nak jadi macam dia. Kita pun berusaha tanpa nak menghilangkan hak dia. Itu nama ghibtah, dan ini tidak menjadi masalah. Bahkan digalakkan supaya kita tengok orang kuat ibadat, kita pun nak ibadat juga. Tapi kalau orang kuat dapat pagak, kita nak juga, ini masalah lah.
Apakah had bersahabat dengan rakan sekerja antara laki-laki dan perempuan yang telah berkahwin atau belum? Dalam setengah situasi, bersahabat dapat memudahkan kerja dijalankan. Networking, bersahabat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kita kena ingat, persahabatan ada had sempadan. Ada had sempadan. Kita nak bersahabat untuk apa? Dalam kerja-kerja yang kita kerja pejabat, yang mesti kita kena buat, kita dengan dia kena buat bersekali. Kita buat. Dalam mesyuarat kita kena buat. Tapi kalau cakap nak bersahabat, waktu makan pun saya jemput pergi makan sekali juga, bawa isteri orang ke anak dara orang, itu bukan sahabat nama dia. Ini telah merosakkan. Etika ini lebih daripada yang sepatutnya. Kita kena ingat, pergaulan dalam kerja adalah satu perkara yang memang dibincang oleh para ulama, cuma diharuskan kerana keperluan. Orang perempuan ni kalau tak keluar pergi bekerja, dia nak dapatkan rezeki yang halal, dia nak dapat belanja hidup, maka dia pergi. Tapi kita kena buat dalam skop yang dibenarkan. Contohnya kena outstation. Di pejabat kita ramai laki-laki. Kenapa nak laki-laki seorang, perempuan seorang? Dia nak musafir, nak travel, walaupun dengan kapal terbang, tapi jaraknya jauh. Jadi kita beri orang perempuan pergi sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Lebih selamat, lebih harmoni dalam sudut etika. Hari ni banyak kita dengar kes-kes yang berlaku. Iaitulah isteri nak bercerai dengan suami sebab minat ke kawan pejabat. Cikgu sama cikgu, main sama cikgu. Satu kes yang saya baru je terima ni. Masih panas lagi ni. Suami dia pergi ke mahkamah, dia tampar sebab suami yang main dengan isteri dia tu nak bercerai dah dengan isteri dia sebab nak kahwin ni. Isteri kahwin ni pun sedang fight di mahkamah, nak suruh suami dia cerai, dia nak nikah orang itu. Dia pergi mahkamah, dia tampar suami kawan itu. Sekali lagi kau kacau bini aku, bukan sakat tampar, tak, aku buat lebih pada tu lagi. Dahsyat hari ni. Ramai lagi perempuan yang tak kahwin. Janda-janda yang tak ada suami. Kenapa nak kacau bini orang? Ini jadi masalah kita. Jadi pegawai-pegawai kita pun jangan duk manja sangat cakap dengan orang kat pejabat tu. Alah semacam cakap. Semua orang suruh buat belaka. Tak boleh macam tu. Bolehkah solat jamak takdim ditunaikan tidak berturut-turut? Solat zuhur pada waktunya 1 jam, kemudian saya solat asar pada waktu zuhur kerana ada kumpulan yang kemudiannya akan melanggar waktu asar. Dia masalah ni dalam ulama fiqh mensyaratkan tidak terlalu jauh jarak di antara zuhur dengan asar. Bila kita nak jamak takdim, kita kena dalam solat zuhur yang pertama itu kita kena niat aku tarik asar datang ke zuhur. Sebab nak suruh dia ada connecting dalam tu. Ini ramai ulama yang menyebut syarat sedemikian. Jadi lepas kita solat zuhur, tak boleh tangguh lama. Sekejap je. Kalau batal wuduk, pergi ambil wuduk. Kemudian, tak payahlah sembahyang sunat dulu. Terus je sambung. Cuma ada pandangan yang tidak ramai. Minoriti ulama yang mengatakan, solat zuhur jamak ini, iaitulah selagi dalam waktu dia, tidak menjadi kesalahan dia jamak. Itu ada pandangan, cuma kita pilih pandangan yang awal tadi, lebih selesa dan lebih sesuai dengan keadaan bahawa kita katakan solat zuhur dengan asar jamak takdim itu biarlah bertartib dan tidak terlalu jauh jarak dia. Kalau nak tengok cerita ni, tengok dalam Abu Anas Madani punya YouTube tu. Barulah satu seminar yang kita buat di USM Bengul Pas. Tajuk yang saya bentangkan salat bermusafir dan salat dalam keadaan terdesak. Macam orang jam, orang atas kapal terbang, atas kereta api, atas motor, atas kapal laut, macam mana nak solat. Tengok, menarik dia punya tajuk tu, boleh bincang. Menjadi perbalahan antara sahabat yang semanhaj hanya kerana polemik politik yang taksub pada parti masing-masing. Bagaimana kita sebagai pemerhati berperanan dalam isu ini? Jawabnya, pilihan raya telah selesai. Yang menangnya menanglah, yang kalah sudah kalah. Berhentilah duk kelahi masalah ni. Kita pun tak bertanding pilihan raya, nak jadi wakil rakyat pun tidak. Kenapa duk sibuk lagi? Balik semula kepada dakwah kita, mengajak masyarakat yang terlalu ramai yang tak faham agama. Saya duk perhati dah 2-3 surau yang saya pergi, sangat rendah peratus, tak sampai 1% orang solat berjamaah. Tak sampai 1%. Mana kalau dalam satu daerah ni, dalam satu kawasan perumahan ini ada 500 keluarga contohnya, tak sampai 5 orang solat berjemaah. Kita kira keluarga, bukan kira bilangan penduduk. Kalau nak penduduk berapa puluh ribu kan. Tak sampai 1%. Bermakna terlalu rendah kita punya kepahaman penghayatan solat. Tumpu kan ni. Ana lama dah ana sebut benda ni. Pendakwa halakan satu senjata saja. Jangan gini.
hala kepada masyarakat awam muslimin yang ramai yang tak faham salat, yang tak faham akidah, yang tak faham sunnah, yang tak beramal dengan Islam ini, kita tumpu kepada itu. Orang politik serahlah cerita-cerita politik kepada mereka, kerana masa sudah tamat. Bila dekat dengan yang ke-14 nanti, kita cerita lain pula. Adakah kita perlu berbai'ah kepada pemimpin yang lantik dalam masyarakat atau organisasi? Bai'ah ni untuk khalifah Islam. Ataupun dalam negara demokrasi seperti kita di sini, tidak ada bai'ah. Bai'ah dia kali. Siapa dia kali dapat. Tok kali tak usah duk cakap. Ni setengah orang ni mengundi pun tidak, tapi bercakap politik lebih pada orang lain lagi. Kata awak tak pilih siapa-siapa pun atas dunia ni. Jadi sistem bai'ah, kita boleh buat perjanjian bahawa kami insya-Allah dalam kumpulan kita ni, kita akan bersama-sama untuk membela Islam, mempertahankan Islam, dakwah kepada Islam, ajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita buat perjanjian atas dasar nak mengukuhkan. Tapi kalau kata siapa bai'ah berjanji, macam janji-janji yang dihajar sehari dua ni, cukup dahsyat. Suruh bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, isteri aku jatuh talak sekiranya aku undi calon sekian-sekian. Ini berlaku. Orang bawa fatwa ni kepada saya, suruh jawab. Saya kata nak buat macam mana? Terlalu rakus nak memerintah sama peringkat, beri paksa sampai begini sekali. Suruh jatuh talak. Saya pesan dua perkara jangan buat. Yang pertama, isu jatuh talak. Jangan sumpah. Jatuh sungguh. Yang kedua, isu aku bukan Islam kalau aku undi benda ni. Ini tak boleh buat. Kalau setakat dia kata bersumpah, akhir sekali gabar-gabar, tak apalah, sumpah-sumpah lah. Nak ambil duit macam mana? Dah. Lepas ambil duit, beli 10 kilo beras, pergi bayar kafaratul yamin. Bayar sumpah. Ini sumpah yamin, sumpah palsu. Mengajar orang supaya bersumpah. Kita nak jadikan Malaysia negara sesumpah. Habis pelajar-pelajar universiti dipaksa sumpah dengan kertas depan ni. Baca ni. Kalau tidak, aku tak bagi duit. Budak tu balik dengan tambang dia, dengan apa, tiket bas. Nak balik dia. Nak bagi duit, bagi. Sumpah-sumpah tak payah. Ini semua ajaran-ajaran yang ma'anzalallahu biha min sultan. Nak suruh masyarakat jadi makhluk sumpah atas dunia ni, mempermainkan nama Allah dengan 200-300 ringgit. Apa punya etika dalam berpolitik seperti ini? Saya ni tidak orang politik ni, tapi mengikuti perkembangan. Sebab orang duk ngaju, macam mana ustaz? Saya kata ambil. Dah orang bagi, ambil. Sumpah jangan. Dalam hukum faraid, harta datuk, nenek, perlukah cucu yang tinggal dalam rumah tersebut keluar kerana rumah tersebut akan dijual, tetapi rumah tersebut belum dijual? Ada tak rujukan ayat Quran ni? Macam mana? Jumpa saya lepas ni. Dia masalah harta tu nenek ke harta siapa, dia turun pesaka kepada siapa? Turun kepada ayah kita, keturun kepada siapa? Ini kena saya 10 soalan lagi saya nak tanya ni. Di soalan umum ini payah nak jawab. Mari jumpa lepas ni. Yang asasnya, pusaka tu, rumah kita duduk ke siapa, bila orang tu dah mati, dah automatik dia akan bertukar kepada orang yang masih hidup. Itu sajalah cara dia. Sama ada isteri dia ke, anak dia ke, cucu dia. Tengok hak. Dia panggil ashabul, dalam pusaka dia ada ashabul furud. Orang yang dia ada fardu dia mengikut Quran. Hadis Nabi bagi. Orang yang paling besar. Hak dia tak boleh gugur, kecuali dengan sebab tertentu. Kemudian mari pula dia panggil ashabul asabah. Asabah ni, kalau dia seorang, dia kaut semua harta. Macam orang ni meninggal, tinggal anak seorang je, anak laki-laki, maka semua harta dia, juta, 20 juta, bagi ke kawan tu. Jutawan segera, walaupun anak tu masih dalam buayan. Sukalah, ramai orang nak perah anak yatim ni. Yatim jutawan dia panggil. Adakah betul kita membuka aib orang, nanti pada hari kiamat Allah akan buka aib kita? Naam. Dalam hadis Nabi kata, man satara musliman satarahullah. Siapa dia tutup keaiban orang, Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Tapi siapa dia dedahkan, maka Allah Ta'ala akan dedahkan aib itu. Dalam hadis Abu Daud, Nabi kata, ya ma'syal man amana bilisani walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Jangan, orang yang beriman dengan lidah dia, tak masuk iman dalam hati dia, jangan kamu mencari keburukan orang Islam. Siapa dia cari keburukan orang Islam, Allah Ta'ala akan dedahkan keburukannya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Kita kena ingat hari ni. Jangan celupa sangat mulut, nak kutuk orang, nak maki orang, nak kata orang tu orang ni. Akhir sekali kita yang terkena. Macam mana kita nak lupakan orang yang kita sayang? Contohnya kakak saya telah meninggal dunia. Macam mana kita nak lupakan? Pasal itulah salah ada setengah orang ni, bila lepas mayat nak kebomikan, mayat jenazah dibawa turun di tangga, dia suruh anak dia masuk bawah tangga. Buat dia juga lah.
Macam ada pengalaman ni. Saya tanya, ni apa benda ni? Dia kata supaya anak ni tak lupa kepada tok nenek. Saya kata salah. Kalau dah lupa, ada lagi doa, ada lagi rasa simpati, tak ada lagi. Kalau kita sayang kakak, doakan dia sebanyak mungkin. Ya Allah, berikanlah doa, berikanlah rahmat pada orang ni. Orang kita sayang, siapa dia? Kakak saya, mak kita, adik-beradik kita. Supaya Allah Ta'ala curahkan. Lagi kita sayang, lagi kuat kita doa. Sebab kita ikhlas bila kita sayang pada orang. Jadi kalau kita tak sayang, sekadar kita nak pergi makan je, doa pun macam itulah juga kan. Bolehkah kita bersahabat bekerjasama dengan orang kafir dalam masa yang sama kita membenci dan menolak kerjasama dengan orang Islam? Atau orang Islam itu dizalimi, ahli maksiat, yang kafir itu lebih baik? Ini panjang cerita ni. Sebabnya, kalau kita angkat borong macam ni, tidak adil kepada keadaan. Kita kena tengok setiap keadaan. Di pejabat saya contohnya, ada dua orang. Yang bukan Islam, yang Islam. Yang bukan Islam ni, Masya Allah, warak sungguh dia ni. Setiap minggu pergi ke dia punya, jumpa Tok Pekong dia, setiap minggu. Orang yang warak macam ni, dia tak menipu. Walaupun dia bukan Islam. Tapi hak Islam ni, Masya Allah, hari-hari, telefon kita lambat letak, nyangkat ke dia. Beg duit kita hilang je saja. Saya nak kasih kepada siapa dalam masalah ini? Nak kata sebab dia orang Islam, saya mesti bela dia. Dia ni kafir lah. Kita kena tengok dalam kategori mana yang kita nak buat kerja. Tidak adil kita angkat borong. Ini dia kafir, orang ini Islam. Tak boleh. Lah, apa tak? Dalam isu mana tak boleh? Jadi hati-hati. Ini di antara soalan yang kita berhati-hati dalam jawapan. Kalau wartawan tanya isu ni, saya tak akan jawab. Saya tak akan jawab. Sebab dia akan gunakan bahasa lain. Tak usah kata apa. Dalam sebut pilihan raya, dia orang marah pula ni. Dia guna nama saya. Dia kata Abu Anas berdiri menentang penggunaan nama Allah. Oleh itu, siapa-siapa orang yang nak membenarkan penggunaan nama Allah ini, haram undi dia. Saya kata saya tak benarkan nama Allah itu dipermain-mainkan oleh orang bukan Islam. Tapi sekarang ni, tulisan ALLS telah ditulis. Pergilah kat hotel-hotel tu. Dalam Bible tulis tak tulis? Tulis. Siapa yang membenarkan masuk tulisan itu dalam Malaysia? Orang yang tak merintah lagi ke yang merintah? Ini jadi masalah. Dia guna, saya menyokong ni Abu Anas. Tak, nama kita besar-besaran, gantung sini Abu Anas telah menyokong menentang penggunaan nama Allah. Siapa-siapa nak benar, maka orang ni tak boleh. Tak boleh. Apa duk jual saya je? Saya kata, saya tak suka menyokong fatwa yang mengatakan tidak benarkan, tapi sudah dibenarkan. La ilaha illallah. Pening kepala aku. Kalau tengok perkembangan yang ada hari ni, jadi kita masalah isu ni, isu perlu diperbahaskan, perlu diperbincangkan. Cuma kalau orang tanya saya, ada angin-angin, dia panggil UG sekarang ni. Macam mana pandangan Ustaz? Saya sangat menyokong penyatuan di antara PAS dengan UMNO, tapi syarat UMNO masuk PAS. Itu sajalah yang boleh buat. Ataupun hapus dua-dua, tubuh satu lagi parti baru. Parti kita tubuh lagi, buat parti Salafi ke apa benda, tak situ, baru senang kira. Tak selesai masalah. Kalau bergabung pun lagu tu juga. Masing-masing ada kepala, masing-masing ada benda. Apa yang kita nak letak, kena atas nama Islam. Sokong selalu. Tak jawab pun dia orang tanya dah, jawab lalu senang. Adakah doa khusus itu milik Allah, Rasulnya untuk ajarkan pada manusia, atau manusia juga boleh mencipta doa khusus untuk kegunaan orang ramai? Doa ni tidak ada had, tidak ada sempadan. Kita doa apa saja pun, contohnya dalam hari Arafah. Hari Arafah ni hari yang paling mustajab doa. Nabi kata khairu du'ai du'a yaum Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di min qabli. La ilaha illallah wa la sampai akhirnya. Nabi kata sebaik-baik doa hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku dan nabi-nabi sebelum daripada aku, semuanya la ilaha illallah ila akhir. Dan Nabi tak ajar doa. Sepanjang hari, daripada zuhur, lepas salat zuhur, Nabi kita berdiri di atas unta sampai maghrib, berdoa sepanjang hari. Kenapa tidak didengari? Kenapa sahabat tak nukilkan kepada kita? Jawabnya, doa itu boleh kita berdoa apa sahaja yang kita nak minta, tapi dengan syarat. Yang pertama, mesti doa yang kerana Allah Ta'ala. Doa yang apa yang kita nak, tidak melampau dalam doa. Dia panggil tidak dalam doa. Dan tidak melakukan doa untuk memutuskan silaturahim, doa untuk melakukan kezaliman kepada orang, itu tak boleh. Macam kita berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada aku, tenda yang aku buat ni walaupun penuh dengan rasuah, engkau luluskan. Tak boleh. Itu tak boleh.
Ya Allah, rezekilah kepada aku, riba yang aku minta ni biar jadilah. Tak boleh. Ataupun doa melampau dia kata. Ya Allah, aku nak isteri. Cantik dianya macam ni sebut. Tak. Giginya jongeng contohnya. Jalan tak betul. Lah, itu melampau. Cakap aku nak ya Rabbi, beri kepada aku isteri yang cantik dan salihah. Memadai. Tuhan tahulah cantik salihah. Ni dia sebut lagi pula macam tu, tinggi rendahnya, jari dia macam mana, hidung macam mana, gigi macam mana. Nah, tak payahlah sebut. Itu dia panggil i'tidal fi doa. I'tidal fi doa. Jadi doa ni open. Boleh kita doa. Cuma kalau kita nak jadikan zikir khusus, itu berbeza. Doa ni setiap orang kena berdoa. Zikir khusus lain. Macam kita zikir lepas salat. Zikir lepas salat ada format yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas. Itu zikir khas. Nabi kita ajar supaya baca surah ayatul kursi. Dia tak suruh baca Fatihah. Jadi format yang ada ini kena kekalkan. Kerana itu dalam format ibadat yang khusus. Ada pun doa, setiap orang itu ada permintaan. Zaman dulu orang tak minta nak beli kereta. Ada minta? Tak ada, dia minta nak unta ya masa tu. Ya Allah, berilah pada kami unta yang bagus. Hari ni ada lagi orang nak minta unta. Nak buat apa? Pergi zon negara pun duduk dalam seluk dia unta zon negara. Sekarang ni dah lah. Lama tak update cerita zon negara. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, isu doa ni satu isu dia panggil fiqhud doa. Ada satu tajuk yang saya buat, fiqhud doa, fiqh memahami doa. Tengok dalam rakaman tu boleh tengok. Sekarang ni senang ya, mudah lah. Ceramah kat mana-mana pun boleh cari belakang atas. Dunia sudah sempit. Yang menyempitkan kitanya iaitulah dunia ini. Dah sempit hari ni. Nak masuk lorong mana? Jadi alhamdulillah dengan kita belajar tentang ukhuwah, tentang kesatuan ummah, tentang yang ada ini, tujuan kitanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi, tak tahu bila. Sebab anak akan pergi umrah 26 hari bulan Mei, cuti sekolah tu balik 10. Jadi jadual kita sini terlepas. Jadi mungkin ada jadual lain atau tidak, ini kita bincang dengan Ustaz Yunus nanti insya-Allah.